Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bertemu warahmatullahi lagi kita dalam ruang dialog dakwah kita di sini, iaitu ini adalah siri yang ke-12 dengan tajuk Forum Mengurus Persepsi tentang dakwah. Ini soal persepsi orang ramai. Ini menyentuh semua ni, orang bisnes pun, orang sains, orang komunikasi, semua ada masalah-masalah persepsi daripada masyarakat dan publik. Kita ada 4 orang ahli panel yang bagus-bagus, iaitu pertama Dr. Syed Muhammad Jeffrey bin Syed Jaafar, iaitu pensyarah di Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Ini orang yang paling muda lah dan masih muda. Kemudian Cik Azman Ismail ini orang keuangan Islam, orang bisnes. Sekarang ini dia CEO kepada IIFIN IFIN Counseling Sendirian Berhad. IFIN Counseling, satu IFIN yang lain-lain. Ini sesuai dengan dia punya aura, dia punya personality yang orang happy dan sebagainya tu. Kalau counseling ni, kalau kita masak macam mana kita nak consulting betul. Orang lain. Kemudian yang ketiga Profesor Dr. Azizah Hamzah. Ini kawan saya lama Perazai, kita orang Universiti Malaya ni. Beliau adalah daripada Jabatan Pengajian Media Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya. Ini orang media. Kemudian yang keempatnya Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Yusuf Osman, bekas pensyarah Jabatan Fizik Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi semuanya kawan-kawan saya. Jadi kita kalau tidak jemput kawan, takkan nak jemput orang lain. Betul juga dalam berbicara dan berbincang. Jadi saya macam biasalah moderator program ini, dan bersama kita rakan kita yang setia Dr. Basri Hussein, penerbit pada program ini. Macam biasa kan, saya tidak nak memberi suatu pendahuluan yang akan memandu ahli panel kita bercakap. Jadi kita akan bagi kebebasan sepenuhnya pada ahli panel. Saya terus akan masuk kepada persoalan. Jadi saya nak pergi kepada panel yang pertama, Dr. Syed. Saya nak tanya, adakah persepsi orang ramai terhadap sesuatu mempunyai signifikan dalam syariat Islam? Jadi saya pun tak berapa clear lagi ni, kena tanya dia orang usul fiqh. Orang usul fiqh ni dia tahulah dari segi kalau orang yang belum undang-undang, dia legal theory dia lah. Macam mana? Misalnya dalam masalah akidah ke, fiqh ke, akhlak, tasawuf dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada guru saya yang berbahagia Prime Emeritus Datuk Mahmud Zudi, barisan panel semua, orang-orang yang hebat, orang-orang yang cukup berpengalaman lah. Sebagaimana di-mention pun tadi, saya adalah orang yang termuda lah. Kita pun akan jadi hebat lah tu bila dia duduk dengan orang hebat-hebat akan jadi hebat. Jadi segan salah soalan tu pun sebenarnya mas'ulun anha bi'a'lama minas sa'il. Jadi berbalik kepada persoalan yang dilontarkan oleh Tuan Pengerusi tadi, adakah persepsi masyarakat ni, pertamanya kalau kita lihat persepsi itu sendirilah, kalau orang panggil persepsi ni, kalau kita rujuk dalam kamus Dewan pun dia mengatakan satu tanggapan ataupun satu gambaran. Kalau dalam konteks biasa pengajian Islam dipanggil tasawur lah, dalam satu gambaran terhadap sesuatu perkara. Jadi bila kita berbalik kepada persepsi masyarakat, adakah persepsi masyarakat ini mengubah sesuatu dalam syariat ataupun tidak? Pertamanya kalau kita lihat, kalau inilah persepsi masyarakat, mungkinlah kita boleh katakan persepsi ini adalah satu bentuk, kalau kita nak, biasa dalam bidang usul fiqh, nak memutuskan sesuatu hukum, tak boleh tidak mesti kita kena mengetahui sesuatu gambaran. Yang inilah dimasukkan dengan persepsi. Kita kena mengetahui satu gambaran.
Dan juga dalam ilmu usul fiqh pun ada satu konsep dinamakan istihsan. Dalam salah satu masadir ataupun sumber pensyariatan Islam tu apa orang panggil satu kaedah dinamakan istihsan. Jadi istihsan ni adalah kata satu tanggapan lah. Kerana tanggapan masyarakat, contohnya kalau satu tanggapan masyarakat memandang melihat sesuatu perkara tu baik, maka dia diterima dalam syariat Islam. Jadi begitulah konsep orang kata daripada sudut kesan, maknanya persepsi masyarakat terhadap sesuatu perkara. Tapi walau bagaimanapun, bukanlah penggunaan persepsi ni boleh dikatakan secara meluas, maknanya kita terima tu apa sahaja persepsi masyarakat terus terima. Tidak, maknanya adalah garis panduan ataupun dawabit yang tertentu. Barulah kita ada memberi kesan kepada hukum syarak itu sendiri. Kadang-kadang macam mana putus ni? Sebagai satu contoh kalau dalam fiqh, dalam perbincangan fiqh ni. Maknanya kalau sekiranya tidak ada sumber lain, pendapat umum tu boleh dijadikan asas kepada ketentuan hukum gitu. Ya, boleh dijadikan asas pada penentuan hukum selagi mana dia tak bercanggah dengan kaedah-kaedah yang ada dalam syarak. Ya. Kalau tidak ada sumber lain lah. Ya, kalau tidak ada sumber lain. Silakan lah. Nak sambung lagi ke? Tahu cukup dulu. Cukup lah tu. Okey. Cukuplah tu gambaran. Kita pergi kepada Tuan Haji Azman ni, orang korporat ni, orang bisnes. Dalam bisnes ada satu kita katakan satu dia kata satu risk atau satu yang apa dengan risiko apa tu. Jadi dari segi pengurusan risiko ni ada satu istilah tadilah reputational risk. Yes. Jadi sebaik mana pun kita, ini yang Tuan Mahathir kata, kita tidak sekadar perlu baik, tapi perlu dilihat baik. Mana produk kita tu, kalau di sini dakwah, tidak semestinya kita hanya bukan itu baik, tapi orang tengok kita itu baik, begitu kan? Betul. Jadi dari segi bisnes, jauh mana kesan persepsi itu terhadap kita punya moral bisnes kita. Okey. Ustaz, kalau boleh saya Assalamualaikum semua. Saya nak berkongsi boleh PDF. Silakan. Okey, dia persepsi ni kalau dalam bisnes memang sangat penting risiko dia. Apa risiko dia? Sebagai contoh macam Ustaz cakap tadi reputational risk. Walaupun kita memasarkan sesuatu, contohnya gambar ini, tetapi kita ada reputational risk di sini kerana persepsi yang melihat tu lain. Kalau kita lihat gambar ini, setengah orang dia akan lihat seorang wanita cantik dan setengah orang dia akan nampak nenek tua. Nampak tak? Nampak wanita saya cantik nampak ke yang nenek tua? pertama tadi. Nenek tua tak nampak? Tak nampak wanita cantik. Okey, siapa nampak wanita nenek tua? Tak nampak sebab dia gambar ni besar sikit. Okey, dia macam ni. Nenek tua mana gambar dia? Ini mata nenek tua. Ini tudung dia, ni mulut dia, ni hidung dia. Nampak tak? Ni hidung, mata dan mulut. Kan? Sedangkan yang orang lain nampak yang muda ni. Kan ni mata yang muda tapi yang mata nenek tua yang ni. Jadi pentingnya sebab dia akan mempengaruhi keputusan membeli pelanggan. Jadi kalau orang bukan Islam, kita nak dakwah, dia nak masuk Islam ke tidak, dia akan dia persepsi dia lah. Kemudian kesetiaan mereka tu maksudnya dia masuk Islam dan dia komit kepada Islam. Itu sejauh mana mereka mengesyorkan jenama, maknanya kepada keluarga, kawan-kawan, dan dia dakwah kepada rakan-rakan dia. Kemudian mungkin lagi dia usaha advokasi, maknanya dia jadi committed kepada Islam dan dia jadi pendakwah. Jadi ada 4 stage di sini. Jadi memang pentingnya sebab risiko dia kalau dalam bisnes dia rugi. Sebagai contoh, ada contoh kalau persepsi tak baik, maka dia akan rugi dalam bisnes. Begitu juga dengan takaful ke apa kalau Islam, kalau dia punya persepsi, ada satu kes dulu, dia punya semua majlis syariah dia berhenti. Jadi dia ada reputational risk kat situ. Sebab semua majlis syariah berhenti. So dalam konteks bisnes yang biasa ni, kita tengok McDonald's ya, McDonald's UK ni
Pada tahun 2003, okey, sebelum tu dia dah rugi tahun 1990 sebab dia guna kotak styrofoam. Jadi di barat ni kotak styrofoam ni ditentang habis-habisan sebab berlawanan dengan orang kata apa, environment. Okey. Jadi tahun 2003 pula ada orang ni dia buat video 7 minit saja. 7 minit di mana dia kompos tiap hari dia makan 30 hari dan akhirnya doktor kata bahaya. Oleh kerana video 7 minit dia, untung McDonald's tahun berikutnya turun 70%. Jadi itu risiko dia. Persepsi bahawa McDonald's ni makanan tak elok. Jadi persepsi. Kemudian apa yang terjadi? McDonald's terpaksa tukar. Dia akan buat promosi, dia kata apa sekarang sayur berapa, karbohidrat berapa, semua dia letak. Sebelum tu tak ada. Tapi sampai Malaysia selalunya lambat lah, macam styrofoam tu 6-7 tahun baru kat Malaysia. So apa? Dia dah ban dekat UK, tapi yang tak habis tu dia hantar negara seperti Malaysia lah. Kemudian Victoria's Secret pun gitu. Victoria's Secret ni, tapi sebelum terjadi, dia orang dah belajar. Bila ada orang komplain je, ini pasal dia panggil the perfect body. Jadi model-model dia semua kurus-kurus. Jadi orang menentang. Sebab itu sekarang ni dia ada satu apa ni yang paling gemuk. Gigi Hadid stop dia punya model gemuk. Tapi sebenarnya tak gemuk. Bagi kita tak gemuk lah. Pada dia orang gemuk sebab dia tukar a body for everybody. Jadi ini menunjukkan bahawa reputational risk tu penting. Risiko dia kalau tidak rugi macam McDonald's tadi. Begitu juga dengan Samsung. Samsung dulu dia panggil Samsung Galaxy ni selalu terbakar. Selalu terbakar. Jadi mereka terpaksa buat video baru, apa dia panggil YouTuber. YouTuber ni sekarang orang kata apa, career barulah. Kalau tanya cucu saya, dah besar nak jadi apa? Nak jadi gamer atau YouTuber. Kita tak faham kan? Kita mana ada gamer dia, pada dia ada. Sekarang ni ada. Kerja dia jadi gamer atau YouTuber. Jadi dia panggil YouTuber ni untuk mengembalikan, kalau tidak rugi. Itu dia panggil tu. Kemudian H&M juga dia pakaian. Jadi kalau kita lihat pakaian dia, risiko dia, reputasi dia adalah bila dia letak ni. Nampak tak? Coolest monkey in the planet. On the planet. Jadi dia orang kena kritik. Jadi bila dia orang kritik banyak-banyak, dia terpaksa apologize, minta maaf. Dan tidak akan dijual di United States. Tapi di negara lain masih jual. Tapi United States tak jual sebab ini dia movement tu kuat. Movement yang racist, anti-racist dia panggil kuat. Dan sebab itu yang masa Gigi Hadid tu pun, walaupun adik dia Bella Hadid, dia ada 45 juta pengikut. Jadi Israel panik. So apa? Dia sokong Palestin. Dia orang Palestin. Jadi bila Israel terpaksa jatuhkan dia. Tapi susah sebab sekarang media baru kan. Lagi satu Coca-Cola. Coca-Cola ni bila Pepsi Cola dah naik hampir sama jurang antara Pepsi Cola dengan Coca-Cola dah dekat, dia orang panik. Dia buat Coke baru. Nama Coke baru ni New Coke, dan memang dia orang buat kajian, rasa dia lebih sedap daripada Coke yang sekarang. Memang lebih sedap. Tapi tak laku. Sebab apa tak laku? Sebab orang beli bukan hanya kerana sedap. Sebab dia panggil subliminal ataupun reputasi dia, ini minuman keluarga nenek, datuk nenek semua dah minum ni dulu. Bila buat new tak laku. Dia orang terpaksa apa, walaupun dia dah belanja 30 juta untuk concentrate tu, dia orang terpaksa buang. Terpaksa buang. Orang pilih jenama jugalah. Jenama. Sebab dia jenama nombor 1. Jadi dia dah takut Pepsi akan naik, tapi dia nak tukarlah. Tapi tak boleh. Orang tak suka, orang nak yang lama juga. Sebab jenama tu dah kekal dalam minda masyarakat. Itu persepsi. Maknanya persepsi tu. Jadi begitu juga dengan Pepsi Cola. Baru-baru ni Pepsi Cola dia ada Black Lives Matter. Dia guna Kendall Jenner ni. Kendall Jenner ni nombor 2 model selepas Gigi tadi. Yang ada 70 juta pengikut. Tapi dia tak faham. Siapa orang yang buat tu, dia kata macam mana anak orang kaya boleh minat dengan miskin pula. Sebab apa? Dia punya image tu tak bagus. Image dia bukan untuk orang miskin, bukan untuk orang ni. Jadi dia tak lakulah Pepsi Cola. Bukan miskin, maknanya orang kata apa, tidak relate dengan video tu, dengan protes. Kemudian kita ada apa dia panggil perang pemasaran. Dalam dakwah pun gitu. Dalam dakwah 1% tu memang nak perang kita.
Jadi dalam 1% yang perang tu kita kena perang balik. Tapi 99% kita santun, kita cara baik, cara dialog, tapi yang 1% ni tak boleh cara dialog. Itu mana hikmah tu. Dia ada bila-bila nak perang, bila tak perang. Jadi untuk 1% ni kena perang. Jadi dalam pemasaran pun dia orang perang. Apa yang perang ni kita nampak ada 4. Coca-Cola, Coca Pepsi, Audi BMW, McDonald's, Samsung dengan yang ni baru lagi, nanti saya akan terangkan ini politik. Macam mana dikaitkan dengan dakwah. Jadi perang cola ni di sebelah kanan, di sana boleh, di Amerika boleh. Sebelah kanan dia guna ni. Maknanya everybody wants to be a hero. Maknanya hero ni sebenarnya adalah Coca-Cola, bukan Pepsi. Pepsi ni kata yang tak kuat. Bila dia pakai benda cape tu baru kuat. Jadi Pepsi lawan balik, gunakan gambar yang sama. Dia kata we wish you a scary Halloween. Jadi implikasi persepsi tu masyarakat dah lain, nampak tak? Dia berperang ni. Ini bagus ni, kita tengok menarik. Misalnya BMW. BMW ni mula-mula dengan Audi tulis your move BMW, maknanya bila main chess kan, bila kita dah letak kita punya chess tu, dia kata your move. Kamu punya move pula. Jadi bila dia buat your move, BMW kata checkmate. Checkmate maknanya dia menang lah. Tapi yang ni kata check yourself. Dia lagi menang. Macam ni dia buat dua. Satu dia buat check yourself, satu dia kata your pawn is no match for our king. Nampak tak? Cara dia orang buat tu, ini perang ni. Ini perang psikologi, perang persepsi. Oh, jadi mana macam jenaka-jenaka boleh mempengaruhi market? Ya. Dia orang buat kajian ni, misalnya king tu maknanya sekarang ni Audi dia yang paling king. Dia kata secara persepsi dia. Begitu juga dengan Burger King. Tapi yang ni Big Mac tak lawan. Big Mac diam je. Sebab apa? Dia dah memang nombor 1. Dia fikir-fikir lawan pun lagi kadang-kadang lagi bahaya. Jadi kadang-kadang taktik dia baik tak payah lawan. Ada juga. Kita diam je. Sebab kalau lawan mungkin lagi bahaya. Jadi di sini Burger King kata Big Mac apa kecil, dia besar. Nampak? Maknanya dari segi nilai dia lebih bernilai daripada Big Mac dari segi persepsi, nampak tak? Jadi ini semua lawan persepsi ni. Begitu juga dengan Samsung dengan iPhone. Samsung kata it doesn't take a genius, maknanya genius tu dia. Tapi iPhone kata dia chip plastik, nampak tak? Dia guna sama, gambar sama. Cuma lain. Dia punya ni lain. Kemudian ini menarik. Ini nama dia AOC. AOC ni menarik. Dia di Amerika, dia tiap-tiap 2 tahun dia ada macam parlimen lah. Tiap-tiap 2 ahli parlimen dipilih tiap-tiap 2 tahun. Jadi sebelum lawan dengan parti lain, dia ada 2 parti, dia kena lawan parti sendiri dulu. Jadi calon untuk parti sendiri sebelum tu. Jadi AOC ni tahun 2018 dia menang parti dia sendiri. Nanti next slide saya akan tunjuk kenapa. Macam kat mana dia punya detail dia. Jadi dia umur 28 tahun, dia menang, dan bila dia menang, dia panik sebab dia ni dia panggil kiri ekstrim. Kiri ekstrim ni, tapi dia panggil sosialis lah. Ekstrim maknanya dia orang ni macam misalnya cukai. Cukai dia kata orang kaya dia nak cukai 90%. Kalau gaji lebih pada 10 juta, 10% daripada yang lebih itu mesti dia bayar cukai. Dia macam tu. Tapi dia orang semua ada hujah. Walaupun macam tu dia ada hujah. Nanti saya tak pergi detail lah. Jadi apa yang dia buat, Republican serang dia bertubi-tubi dalam media. Macam-macam dia kata. Tapi dia orang ni, dia pandai. Dia sebab dia dengan golongan muda dia pandai. Dia guna balik apa yang dia orang guna tu untuk lawan balik. Misalnya kalau dia pakai beg tu, dia orang kata, macam mana kamu untuk orang miskin, walhal beg kamu kaya. Jadi dia tunjuklah. Macam jam tu lah. Jam. Ini jam Bruce kan. Macam tu. Jadi semua dia lawan balik. Jadi pada tahun 2020, tahun lepas, Republican memang dah tahu kalah, tapi dia orang raise 10 juta untuk lawan dia. Tapi dia lagi banyak dapat, 17 juta. Tapi apa yang bezanya, yang bantu dia ni orang miskin. Orang bayar bagi RM10, RM20. Sedangkan pihak lawan, korporat bagi 1 juta lah, 100 ribu, 200 ribu. Jadi itu yang dia menang. Jadi pada tahun 2018 tu, Joseph Crowley ni kira orang yang paling nombor 4 paling tinggi dalam Demokrat. Dia boleh kalahkan. Dan kita tengok umur dia pun, umur dia 28 tahun. Crowley ni 56 tahun, 2 kali ganda. Dan masa tahun 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016,
Tak ada orang lawan Crowley ni. Tak ada orang. Cuma 2018 dia lawan, dia menang tu semua orang terkejut. Kenapa dia menang? Kita nampak dia punya persepsi. Sebab kita tengok pasaran sasaran macam kita punya Mad'u kan. Siapa yang kita nak target? Golongan muda, golongan mana ada? Kalau golongan muda cara lain, golongan wanita lain, orang miskin lain, kulit hitam lain dia punya tu. Macam kita kan, kalau dengan orang Cina, dengan orang India, dengan lain cara kita nak kena tu. Tak boleh semua sama. Walaupun dia ada yang semua sama, tapi ada yang spesifik. Dia ada dua-dua. Jadi untuk orang muda ni, dia main game ni. Nama dia Twitch. Twitch ni famous. Popular sana. Saya pun tak tahu. Kena tanya cucu. Dia benda-benda ni selalu saya tanya cucu saya atau anak saya. So, anak saya yang bongsu tu, dia millennial. Millennial ni lain pemikiran dia. Jadi dia main game. Untuk orang perempuan pula pun dia famous. Dia popular sebab ada sekali tu dia pakai lipstick ni, lipstick warna merah ni nama dia Styler Stay All Day, Beso. Bila orang tanya apa lipstick dia good, dia cakap hari ni, besok habis lipstick di kedai-kedai. Orang beli? Orang beli semua. Macam orang perempuan semua beli. Maknanya dia dah dengan golongan wanita pun dia dengan orang muda pun dia dapat. Orang miskin pun dia kira macam orang miskin lah sebab dia cakap mak bapak dia macam dia kerja susah semua, lawan orang kaya. Dengan kulit hitam pun macam tu sebab dia Puerto Rican dia panggil. Dan pada tahun 2020 pun dia orang kata benda ni kalau dia cakap apa yang dia akan sell out again. Maknanya dia persepsi tu penting. Dia dah dapat mengurus persepsi masyarakat. Jadi kita tengok IKEA pun bijak sebenarnya. IKEA ni dia ada buat silap, dia cetak beg ni Singapura dengan Malaysia kat Singapura patutnya COM Malaysia pun www.ikea.com.my tapi dia dah silap cetak M dia kan yang cetak tu tak ada M. Jadi takkan nak buang. Sebab dia memang IKEA ni dia tak boleh buang, dia panggil recycle apa-apa benda kalau boleh jangan buang. Jadi benda ni tak boleh buang. Jadi apa dia buat, dia pandai, dia tukar persepsi jadi apa? Ini jadi eksklusif. Nampak? Beg ini yang mula-mula besar boleh jadi beg eksklusif. Macam mana beg eksklusif? Dia panggil apa? Klambi Limited Unique Alamak. Nama dia Alamak. Sebab apa? Alamak silap. Cakap Melayu kan? Alamak silap, tersilap. Macam Alibaba lah. Kamu belilah ni sebab ni tak banyak ni. Habis ni kita tak jual dah. Nampak tak? Dia jadi eksklusif. Jadi tukar persepsi. Jadi dalam Islam pun kalau kita nak dakwah, kalau kita macam dia orang kaji dulu, kalau nak makan warna merah, pada satu ketika merah campur kuning. Kemudian dia tukar balik tak ada kuning, nampak tak? Ini semua dia orang kaji ni masyarakat Amerika lah, tapi Malaysia kita tak tahulah, mungkin tak ada kaji ataupun sekurang-kurangnya kalau ada kita dapat kajian dalam dakwah macam mana nak approach satu-satu sasaran masyarakat, maka itu bagus. Jadi ini saja setakat setakat banyak sangat. Okey. Cantik. Itu sajalah. Okey, saya tak akan buat apa-apa komen. Saya terus nak pergi ke Profesor. Yalah, sebab saya cakap banyak sangat. Kejap. Ada lagi. Tapi saya ingat biar dulu ada 2 slide lagi. Tu okey. Itu Profesor untuk Prof ada tu. Biar Itu sambung kan. Jadi macam mana Prof, orang media bagi apa komen yang sebenar dari segi persepsi ni? Honor dengar presentation tadi seolah-olah daripada seorang pelajar marketing communication dalam kelas saya di fakulti Makom Makom dan strategic advertising. Suatu perkara yang baru lah boleh kita bincang dalam MD. Tapi pada saya apa-apa yang kita buat dalam menangani sesuatu perkara yang agak serius, agak besar, kita perlu berpandukan ilmu-ilmu yang ada dan kekuatan disiplin yang ada. Dan saya perhatikan Datuk Mahmud pandai menyantuni disiplin supaya dapat suatu pendekatan yang holistik yang mungkin memperkuatkan kedudukan Majlis Dakwah Negara.
Ini suatu perkara yang sangat baik ya, kita mengaplikasikan ya ilmu, kita mengaplikasikan amalan-amalan yang terdapat di dunia seperti yang diberikan oleh Encik Azman tadi ya. Apa yang sedang berlaku di dunia luar adalah perkara yang amat diikuti oleh para milenial. Ya, mereka ini adalah Generation Z ni, yang Generation Y, Generation Z pengguna social media yang begitu tinggi ya tahap penggunaannya. Dan Malaysia adalah salah sebuah negara yang tertinggi di dunia yang mengguna social media. Ya, profil kita ada di baik FB, Facebook, baik IG, baik Twitter. Ya, jadi perkara-perkara ini perlu diambil kira untuk mendapatkan suatu formula yang baik untuk semua, boleh diaplikasi untuk semua. Bagi saya ya, saya perhatikan kecenderungan Datuk Mahmud dia ialah ke arah bagaimana kita boleh membina suatu usaha public relations ya, perhubungan awam untuk membina suatu purpose ilmu yang baru dalam dunia dakwah Islam. Jadi saya rasa kita cantumkan prinsip-prinsip, teori-teori, konsep-konsep yang ada dalam pelbagai ilmu dan kita cuba hasilkan suatu produk yang baru. Kalau dalam pengajian media, ya kita campur, kita hasilkan suatu yang bercorak hybrid. Right, itu adalah jauh lebih baik, ya, dan merupakan suatu hasil yang amat inovatif. Demikianlah cara saya melihat bagaimana ya kita boleh menyumbang kepada idea-idea dakwah Islam supaya mesej itu sampai dengan jelas dan memberi impak yang berkesan supaya tidak terdapat kelemahan-kelemahan yang betul ditonjolkan oleh pihak barat. Ya, tadi saya lihat saudara Azman juga bercakap tentang musuh yang 100% yang terdapat di luar. Bagaimana kita harus menangani mereka dengan cara yang agak knowledgeable. Cara yang meletakkan kita di suatu premis yang cukup kuat, ya, tanpa boleh diganggu gugat lah, ya. So kembali kepada aktiviti perhubungan awam, ia merupakan suatu perkara yang powerful, berkuasa, ya. Media relations adalah satu perkara yang digunakan oleh semua pihak, baik orang politik, baik orang yang bukan politik, kerana ia merupakan suatu strategi yang terbaik. Maka kita lihat banyak kursus-kursus media relations di IPTA, di IPTS diikuti. Ya. Memang satu perkara yang digemari oleh mereka yang merasakan bahawa mereka ingin menjadi media relations expert. Kerana dunia sekarang adalah about the media lah, ya. Dah tertahap. Ya. Jadi pada pandangan saya dari zaman dahulu apabila kita merdeka, pihak yang dapat ya menggunakan perhubungan awam dengan cara yang paling berjaya adalah pihak kerajaan. Kerana pada ketika itu kita perhatikan bahawasanya mereka menggunakan suatu pendekatan di mana kita adalah negara baru, kita perlu membina, kita perlu membangunkan negara, maka kita perlu sama-sama berusaha untuk membina suatu negara yang baru supaya kita maju, supaya kita mencapai apa yang sekarang kita capai. So pada ketika itu saya perhatikan Kementerian Penerangan adalah pihak yang paling berjaya mengaplikasikan public relations. Ya. Kita perhatikan umpamailah contoh yang dapat saya fikirkan secara sepintas lalu, Tok Mat dengan idea dia, and then kerajaan seterusnya dengan idea Islam Hadari, banyak lagi. Dan selepas itu kita perhatikan bahawasanya pihak televisyen pula, ya, stesen televisyen menggunakan perhubungan awam dalam program-program untuk mengisi program dakwah secara yang lebih modernistik, ya? Tidak lagi secara macam kita
para agamawan dulu ya, para agamawan dulu, Ya, ya. mereka menggunakan kekuatan mereka, iaitu bahawasanya pada masa itu tidak terdapat orang-orang yang lebih pandai daripada mereka, Ya, ya. lebih tahu daripada mereka ya. Tapi sekarang Mm-mm. kita perhatikan dengan internet, dengan social media, semua orang mendapat ya saluran maklumat dari mana-mana Tok Guru seluruh dunia. Kita perhatikan ya dalam pelbagai bahasa. Bahasa Selatan, Thai pun ada. Apatah lagi bahasa Indonesia, bahasa Inggeris saya cakap lah. Ya, Jadi khalayak sekarang, Tok Mut, khalayak sekarang ni boleh memilih apakah mesej yang mereka inginkan. Ya. Yang dulu-dulu para agamawan dulu secara top down, Tok Mut, I think dah menjadi sesuatu yang anomaly, dah tak boleh nak ya, percaya. ya. Ya. So kita harus menghasilkan sesuatu yang dapat menarik the new millennials. Kalau tidak, saya rasalah ya, kita menghadapi masalah yang besar. Ya, ya. So kita balik kepada teori komunikasi, pengaplikasian konsep seperti development communication. So kita ambil prinsip-prinsip, kita adunkan dan kita sesuaikan supaya message itu menjadi powerful. Ya, message itu apa? Message itu adalah Islam. Ya, sesuatu yang paling murni, yang perlu kita olah, yang perlu kita letakkan dalam satu package, atau perlu kita kata suatu yang bercorak penjenamaan semula kalau perlu. Ya, ya. Rebranding ke, ataupun kita hari ini terpaksalah menggunakan istilah pemasaran. Kita gunakan apa yang disebut sebagai pemasaran agama. Ya, kita tak perlu saya rasa Tok Mut pun dah tahu tentang perkara tersebut. Ya, ya. Jadi khalayak dulu dengan khalayak sekarang amat berbeza. Kalau khalayak dulu akan mendengar macam kita mendengar guru Quran kita, ustaz kita dalam kelas, ya, itu adalah hubungan sahala. Tetapi mungkin sekarang tidak sedemikian, ya, sebab mesej kandungan datang dari pelbagai hala dalam dunia digital. Ya. Jadi orang dia memilih apa yang dia nak dengar. Orang tu memilih apa yang dia senang menerima. Mereka rasa comfortable. Suatu seperti zona yang selesa lah ya. Ya, ya, ya. Okey. Okey. Atau nak pergi satu round lagi ke? Okey, okey, kita start tu dulu Okey. Okey. Saya pergi kepada Prof Yusof. Saintis, bagi dia punya formula macam mana. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dengar apa Prof Jidah dan juga sahabat saya Azman ni, orang sains ni dia agak lain sikit. Sebab sains ini adalah ilmu yang mengkaji tentang tabiat alam. Tak ada yang sebut persepsi ni. Kalau persepsi negatif tak mungkin wujud, sebab kita mencari kebenaran macam mana tabiat alam ni sebenarnya dan nak menggunakan. Kalau sekiranya dia kaji tentang tabiat alam kehidupan, dia biologi. Kalau sekiranya macam saya fizik ini, kita kaji benda yang tak hidup. Kalau kimia, kita tengok macam mana berlaku tindak balas, dan kita nak cari di mana kebenarannya itu. Isu yang paling besar berlaku ialah bila berlaku pertembungan. Pertembungan apa? Saya selalu sebut benda ni lah. Sebab dalam segi sejarah saya tengok, kelahiran Islam itu dia disertai dengan pembangunan sains yang cukup agresif. Saya ulangi, pembangunan Islam di zaman Nabi selepas itu, dan dia terbangun dengan pembangunan yang cukup agresif. Dengan nama-nama yang begitu banyak, tak perlu sebut. Sebut saya semua orang tahu. Saya pernah dalam satu interview ditanya, "Usuk, pasal apa you nak bercakap bahasa Islam sangat?" Saya kata, kalau saya tak ada bila kita sebut saja sains ini, maka kita akan tengok Al-Biruni, Al-Khwarizmi, Ibn Sina. Matematik tak boleh hidup tanpa Al-Khwarizmi. Fizik tak boleh hidup tanpa Al-Biruni.
medical tak boleh hidup tanpa Ibn Sina dan sebagainya. Jadi Islam ini pengasas. Itu satu. Yang kedua ni istilah-istilah yang ada digunakan oleh ke sekolah itu sampai hari ini pun digunakan. Kamera yang kita ada ni daripada kamar bahasa Arab. Apa yang kita tahu? Nak menyanyi do re mi fa sol la daripada dal ra min fa sol lam diciptakan oleh saya sebut ni sebab masalahnya sekarang apabila sains itu berpisah dengan agama dan inilah timbulnya, dan bila timbulnya itu maka persepsinya. Saya bagi contoh. Contohnya apabila Neil Armstrong berpijak kaki ke bulan pada 20 Julai 1969. Orang yang lihat sains, dia lihat daripada kacamata yang berbeza. Orang di Malaysia sebenarnya pada masa itu bertanya, ini bulan di langit berapa? Bolehkah cerita pembohong ni berlakon di California? Walhal kalau kita baca buku Alvin Toffler dalam buku War and Anti-War, dia menyebut sebenarnya selepas saja Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama siapa menang? Jerman lawan dengan Barat kan? Jerman menang. Sebab apa? Teknologi kereta kebalnya hebat. Peperangan kedua siapa menang? Kenapa Amerika kalah dengan Jepun di Pearl Harbor? Sebab ada kapal terbang. Dan kenapa Jepun kalah di Amerika? Sebab kapal terbang. Maka kedua-dua negara besar ini mengatakan bahawa kalau berlaku peperangan dunia yang ketiga, siapa yang menguasai di angkasa raya, maka dia akan menang dalam peperangan tersebut. Sebab itu kita lihat, selepas peperangan dunia kedua, Yuri Gagarin dan sebagainya dihantar. Dan Amerika dengan Rusia berlomba. Dan Amerika berjaya turun kaki di bulan pada 20 Julai 1969, mungkin di Malaysia kurang popular sebab lepas 13 Mei, itu menandakan satu pencapaian sains dan teknologi yang menakutkan Rusia. Dan sebenarnya untuk pergi ke bulan, orang tak ada duduk di bulan. Ayam pun tak ada, apatah lagi oksigen pun tak ada. Tetapi bila kita buat ekspedisi untuk ke satu tempat, kita akan melahirkan sains yang betul hebat. Solar energy, bidang saya dalam bidang fizik ini, terhasil sekarang adalah kerana mereka nak letakkan kuasa di satelit angkasa raya. Nak guna minyak habis, nak guna gas habis, nak guna nuklear meletup. Jalannya ialah dengan menukar cahaya matahari kepada cahaya kepada elektrisiti. Tapi oleh kerana orang Melayu Islam yang jahil tentang sains, dia kata ini cerita merapu dah. Pada orang Barat, kamu nak merapu kami terpulang. Kamu nak merapu kami terpulang. Tetapi ini kita kena buat. Dan mereka habis hari ini Ustaz, minta maaf. Mereka berniaga berbilion-bilion dengan menggunakan angkasa satelit yang buat apa dengan kita punya handphone, komunikasi dan sebagainya. Orang main bola dekat Jepun, Olimpik pun kita boleh tengok immediately. Dan bila boleh tengok immediately, mereka berjudi dan Ustaz, minta maaf. Jadi ini persepsi. Persepsi ini adalah satu persepsi yang didorong oleh agama tetapi bersifat negatif kepada alam. Satu lagi persepsi orang yang membuat sains tanpa Tuhan. Sudah terobos segala-galanya. Isu yang besar, tapi saya sebut nama sains Islam ini mesti dimajukan. Dan tradisi. Dan hari ini, kalau Ustaz tengok dalam TV, dia pergilah masjid mana-mana. Berapa ramai Ustaz yang membincangkan tentang impact of science kepada masyarakat yang nak selesaikan. Tak ada. Bila orang buat TV dulu, mula-mula televisyen, ada ulama buang televisyen ke Paris. Sebab wayang itu maksiat. Di mana orang berpeluk-peluk dengan perempuan. Tiba-tiba TV masuk rumah, dia buang. Padahal TV itu benar. Yang salahnya ialah orang yang mengisi TV. Dan hari ini, nak buat macam mana? TV di tapak tangan kita. Ketika kita mengenalkan cyber cafe, ramai orang marah cyber cafe. Pergi 1000 cyber cafe. Sebab takut anak-anak remaja tengok gambar lucah. Hari ini, semua internet ada dalam rumah. Kita nak pergi bank, nak bayar. Tambah musim sekarang ni dengan COVID, kita nak beli barang pakai internet. Dan semuanya pakai internet. Dan kita ke belakang. Kita forever menjadi pengguna. Dan pengguna kita kena bayar. Setiap kali kita guna handphone, kita kena bayar. Ini persepsi. Salah persepsi saja. Sebab itu saya kata membangunkan sains, membangunkan agama. Tak boleh. Agama itu bukan kita ini khalifah Allah. Memang kita akan mati. Tetapi untuk berperanan sebagai khalifah Allah, kita kena menguasai ilmu yang berhubung dengan alam. Ilmu sains dan teknologi. Dan ini kita hilang. Maknanya ada kesan negatif bila persepsi terhadap sains itu tak betul. Betul. Yang satu lagi, ini nak sebut juga permukaan. Tapi orang kata saya ni pakar bahasa pula.
mengatakan bahawa hanya bahasa Inggeris saja boleh belajar sains juga salah. Kearifan sains itu bukan tetap pada bahasa Inggeris. Dan orang Barat pun tak bangun sainsnya dalam bahasa Inggeris. Kenapa kita mematikan bahasa Melayu di Malaysia? Kerana nak mengusik sains, akhirnya bahasa Inggerisnya tak ke mana, sainsnya pun tak ke mana. Ini salah dan terlalu salah. Dia terlupa bahawa Einstein dan Newton pun dalam ketika itu menulis buku The Philosophy of Nature untuk buku fizik. Itu dalam bahasa Latin. Mereka menggunakan bahasa Latin. Sebab itu saya kata kita setidak-tidaknya pelajar universiti ini kita dedahkan dengan sejarah dan falsafah sains. Sikit pun tak apalah. At least setiap subjek yang dia belajar. Subjek apa sajalah, ekonomi. Kena bermula dengan sejarah dan falsafah ekonomi. Ada Islam dalam ekonomi itu. Belajar sejarah sendiri, sejarah dan falsafah sejarah. Kita introduce. Geografi, sejarah dan falsafah geografi. Dan barulah pelajar kita ni celak segalanya. Kita nak jadi khalifah Allah. Khalifah Allah itu bukan duk wirid di semayang saja. Semua tahu. Ini Ustaz, saya nak dengar, nak cakap betul dengan rasa kecewa. Seorang ustazah keluar televisyen bagi tahu alhamdulillah dia boleh habis Quran 3 hari sekali. 3 hari sekali habis Quran. Saya sebagai ialah nak kata saya ni pun tanya. Saya baca Quran hari 10 muka. 10 muka itu separuh juz. Kalau baca dengan tartilah mengambil masa sekitar setengah jam. Kalau 3 juzuk satu hari, 3 Quran 3 hari, jadi satu hari 10 juzuk, 10 juzuk, maknanya 10 jam. Kalau 10 jam, tolak waktu tidur, tolak, macam mana kita nak bertugas sebagai khalifah Allah? Kalau jadi lelaki pun takkan lelaki duduk rumah ya. Dia nak buat kerja. Jadi maknanya memberi pandangan tentang Islam itu yang keterlaluan, yang tidak saintifik. Ini belum bicara bagaimana mereka menghadapi COVID dengan hanya jampi-jampi. Minta maaf. Sedangkan umat Islam di zaman dulu tak macam itu. Ini bicara persepsi. Tetapi kalau sebagai orang ahli fizik dengan saya bercakap, orang tak nak dengar sebab dia punya kesan sebagai ahli fizik tak kuat sebagai seorang pendakwah. Itu berbeza. Itu pun waktu Ramadan bila saya cuba betulkan tujuan puasa bukan untuk menyihatkan badan. Walaupun bila kita berpuasa badan kita jadi sihat. Kita berpuasa itu kerana rukun Islam, fardulah Islam, bukan nak sihatkan badan. Orang yang bukan Islam akan mengatakan tak puasa lebih sihat dengan segala buktinya dia boleh bagi. Apa kita nak kata? Bila pertembungan ini berlaku, ya sebab ustaz minta maaf. Sebab dia sebahagian itu tidak memahami langsung, malah tak nak memahami. Sebab ini adalah ilmu kifayah. Ini urusan yang aini, yang padahal ilmu sains ini dibangunkan dan tidak ada sampai hari ini tidak ada sebegitu hebat teori dan sebagainya yang dapat dibangunkan dalam sains dibandingkan dengan mana-mana sejarah dunia kecuali dalam zaman Islam. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Prof. Terima kasih. Sesudah kita mendengar keempat-empat dia punya formula awal, maka cuba kita terapkan kita punya kita punya formula masing-masing dalam satu realiti. Saya nak tanya, kita bincang dengan agak selesa lah. Agak-agaknya apa persepsi masyarakat umum terhadap dakwah di Malaysia sekarang? Jadi Prof Yusuf dah sebut dah tadi kan. Jadi dakwah yang negatif, dakwah yang mengajak masyarakat melihat Islam secara negatif dan sebagainya. Jadi cuba siapa dia nak mulai dulu? Agak-agaknya persepsi orang terhadap dakwah sekarang ni, kita riuh dengan para pendakwahnya, dengan ramai macam-macam lagi. Apa persepsi masyarakat umum? Saya tidak mempunyai connection wifi yang kuat. Saya mulakan dulu ya. Tapi suara takut, ada. Ya, takut terputus ya, Tok Mun. Ya. Kalau nak kirakan dari segi kandungan program ya. Sekarang ni dengan ledakan social media, of course kita lihat banyak terlampau banyak kandungan yang tidak
dipantau oleh pihak-pihak yang berwajib. Ya, Dari kita segi kandungan, mengandaikan, okey, ya, okey. kita andaikan, seminar. Ya, okey, okey. kita andaikan yang para penduduk Malaysia mempunyai tahap literasi digital yang tinggi, Ya, literasi media yang tinggi. Ya, itu harapan kita yang saya selalu nyatakan kepada para pelajar. Ya, namun demikian kita harus juga peka bahawasanya tidak semua rakyat kita itu mempunyai di tahap literasi media digital yang tinggi. Jadi kita takut ya pendedahan kepada program-program entah dari mana yang tidak dapat disekat, dunia tanpa sempadan, langit kita langit terbuka, maka benda-benda itu akan tentu sekali memasuki ya langit kita, our open window seperti yang dikatakan dahulu. Jadi sekarang ni kita perlu melihat dari segi positif dulu. Itu adalah negatif. Seluruh dunia berdepan dengan hakikat seperti itu, berlawanan dengan idea agama masing-masing, budaya masing-masing, ya. Mereka juga berdepan dengan perkara-perkara negatif. Jadi saya suka melihat kepada perkara-perkara yang positif yang berlaku di negara kita. Walaupun kita lihat bahawasanya khalayak mempunyai kuasa yang lebih tinggi daripada kerajaan sekarang, ya. Kalau dulu saya katakan saluran maklumat itu paling kuat dari top down kerajaan. Kerajaan ada mempunyai kredibiliti yang tinggi. Sekarang benda itu sudah berubah. Kerajaan tidak lagi, saya rasa pada hari ini, mempunyai kredibiliti yang tinggi. Ya. Ada kredibiliti tapi bukan kredibiliti yang tinggi. Jadi pihak khalayak yang mempunyai kuasa yang lebih daripada pihak kerajaan untuk memilih, menolak ya apa yang mereka inginkan. Tapi sebagai seorang pengamal media, seorang pengajar media, saya ingin melihat perkara-perkara yang positif yang dapat kita tatap tiap-tiap hari di media siaran, di media cetak dan juga di media online. Bahawasanya ada suatu perkara yang masih belum lagi bersifat darurat yang harus kita tangani. Ya. Kita lihat program-program yang terbaik yang diekspor ke luar negara. Ya, tak lama dulu kita ada program seperti Imam Muda. Lalu seluruh dunia memberi perhatian kepada produk dari kita, produk dakwah kita. Dari Germany, ini adalah dalam kajian kita, dari Switzerland, malah ada pengkaji dari Australia yang membentang kertas di persidangan-persidangan yang memuji tentang kandungan seperti itu oleh media siaran Malaysia. Jadi saya lebih melihat kepada benda-benda tersebut. Kita lihat program-program yang dihasilkan oleh Astro Oasis, oleh Al-Hijrah, TV3, mereka memberi banyak perancangan, banyak jam-jam pengurusan diberikan terhadap menghasilkan kandungan yang positif. Yang negatif itu tidak ada siapa yang boleh menahan di mana-mana sebab kita tidak berdaya menahan aliran daripada social media. Kita tak boleh tahan Twitter, kita tak boleh tahan Facebook, kita boleh tahan sekejap, tapi mereka akan masuk balik dengan menggunakan alamat-alamat lain umpamanya. So saya lebih ingin mengatakan bahawasanya ini adalah suatu proses natural. Kita dari zaman agraria dulu kita bertani dan kita memberi perhatian kepada agamawan 100%. Tapi apabila berlaku proses modernisasi, kita dah mula melihat dunia terbuka sikit, dan selepas pasca modernisasi lagi luas pandangan kita. Sekarang kita ada dunia social media sudah terbuka luas tanpa kawalan, dan entah saya tak pasti lagi apa selepas ni yang akan kita hadapi. Jadi memikirkan apa yang berlaku, maka saya lebih cenderung untuk
mengatakan bahawasanya banyak program yang kita harap boleh ditinggikan lagi tahap kandungannya, banyak sebenarnya. Tapi pada masa yang sama usaha-usaha dijalankan dan usaha-usaha itu diterima baik oleh peringkat antarabangsa. Setakat itu saya ingin menyatakan tentang pandangan saya tentang apa yang terdapat pada masa ini. Okey. Itu teori yang dikemukakan oleh Prof tadi, macam kalau dalam fiqh kita katakan bila ada baik dan buruk, maka perkiraan kita ialah air mutlak, air mustakmal. Kalau banyak air mutlak, maka air mustakmal itu boleh dimutlakkan. Begitu kan? Saya siapa nak sambung? Silakan. Boleh saya sambung sikit. Silakan. Sebab begini saya masih mengatakan bahawa sekarang ni orang lain gunakan sains dan teknologi sama ada dalam bidang komunikasi, dan kemudiannya mereka gunakan sains dan teknologi untuk membuat kita kata persepsi. Kan? Jadi saya nak menyebut sekali lagi, sains itu memang kami mengkaji yang tak ada persepsi yang nampak betul lah. Dan di situ yang menjadikan penolong oleh kerana Tuhan tidak ada tu adalah kewangan. Seperti bisnes oleh Cik Azman sebut tadi lah. Sekarang umat Islam mesti tahu, walaupun dia tak buat, apakah jenis teknologi yang sedang dibuat oleh sains sekarang ini yang akan datang supaya kita boleh menyiapkan diri kita. Saya rasa ini kena tahu. ICT memang dah mature dan akan diteruskan. The next one kita bicarakan tentang 4IR, itu Fourth Industrial Revolution, di mana ada teknologi yang dia bila keluar saja teknologi baru, sekali lagi memang ada positif dan negatif, dan bagaimana nak menggunakannya. Dan kemudian ada lagi yang disebut sebagai, kalau dalam segi sains itu sekarang ni bidang nanoteknologi dan juga bagian kuantum ni akan menjadi realiti tak lama lagi. Dalam masa 50 tahun akan datang. Saya tengok trend di Jepun ni persepsi. Kalau saya tanya orang Malaysia, kan, dia kata kawan saya di Jepun bila main sini kata bila tengok Malaysia, bila tengok orang tu naik kereta besar, naik Mercedes, BMW, Audi kita sebut tadi, dia status dia naik. Dia hubungkan antara persepsinya ialah dia naik kereta hebat, maka dia orang hebat. Tapi di Jepun hanya 20% yang orang ada lesen kereta. Dia terus tukar idea tu. Sebabnya ialah dia kata, kalau kita mempunyai kereta, kita akan menjadi masalah kepada negara. Negara terpaksa buat jalan yang cukup besar-besar sehingga tak habis. So apa yang perlu ada ialah dia perlukan sistem public transport yang berkesan. Jadi kalau dia nak keluar ke apa pun, dia boleh keluar public transport ada. Kan ada cerita di Jepun satu kereta api yang terpaksa hantar satu budak pelajar ya. Dia bagi sebih walaupun budak tu seorang. Sebab itu mentaliti dia. Jadi dia kata, orang Jepun walaupun dia hasilkan kereta, dia tak perlu beli kereta sebab beli kereta dia masalah. Dia nak simpan kereta, kena cari tempat, nak tukar tayar pun kena, nak maintain dia sebenarnya. Sebab public transport dia ada. Kemudian bila kita pergi airport, ni pengalaman secara, minta maaf lah. Daripada Osaka pukul 11 pagi, flight balik KL. Jadi kita pergi, cakaplah kat kaunter hotel, boleh tak book saya taksi pukul 7 pagi. Dia kata, what is your flight? Dia kata, flight saya pukul 11. Kenapa nak pergi 7 pagi? Oh, jam besok. Tak ada. Di Jepun ni tak ada jam. You pergi awal, you hanya crowded yourself dekat airport. Airport tu limited, dia kata. So, you pergi dalam pukul 9, akan sampai sana pukul 10. Pukul 11 you nak flight. Dah cukup-cukup masa. Jadi maknanya, sebab itu orang Jepun tu, orang yang very systematic hidupnya. Semuanya ada. Sebab dia bila ada datang teknologi baru, dia maksudnya dia tidak bersifat negatif lah macam tadi kan. Jadi sebab itu begitu juga dengan bagaimana dia menjaga kebersihan. Dan saya fikir orang yang paling tidak membazir pun dia pun juga. Kalau dia makan sebab tu sushi dia kecil-kecil. Sebab dia kata kalau kita membazir, isu ni adalah bagaimana kita nak buang makanan yang membazir tadi. Kita kena bayar. And kita dah buat dengan kos yang tertentu. Kemudian kita kena bayar untuk membuang. Ini persepsi. Bagaimana dia berfikir dan menghasilkan, bila orang biasa pergi Jepun, dia kata apa? Orang Jepun ni dah Islam dah, dia berpengalaman. Sebab dia buat, sebab dia hidup dengan jadi tabi'i. Jadi apa yang saya khawatir sekarang ni ialah sains dan teknologi itu akan terus berkembang.
Tetapi kita tidak bersedia. Kenapa TV tadi, yang orang buang TV itu? Sebab umat Melayu belum bersedia untuk ada TV di rumah. Jadi dia anggap hanya untuk wayang saja. Orang Melayu belum bersedia untuk buat cyber cafe. Dia akan tengok gambar lucah saja. Jadi kalau sekiranya dia bersedia, di depan kita itu ada banyak option. Betul Prof. Rizal sebut tadi. Tetapi option yang baik ini tidak ada sebab dia tak bersedia. So sebab itu saya ingin menyebut sistem pendidikan kita juga mesti menyediakan insan walaupun pendidikan sekolah yang bersedia. Sekarang kita tanya, bersedia atau tidak sekurang-kurangnya untuk kita belajar melalui internet walaupun cikgu ada depan kita. Bolehkah saya membuat satu persepsi terhadap perbincangan yang kita dengar pada petang ini? Ialah masyarakat umum tidak melihat begitu, tidak bergembira dengan prestasi dakwah dalam negara kita ini yang nampaknya terlewat daripada perkembangan bidang yang lain. Okeylah, macam mana? Mungkin saya boleh nak tambah respon sikit tu. Okey. Sebab alhamdulillah hari ini kita mempunyai pelbagaian pandangan daripada sudut daripada multimedia. Jadi saya lihat persepsi yang ini tentang realiti dakwah lah. Saya setuju dengan yang sebagaimana dikatakan oleh Prof. Azizah tadi, bagaimana kalau pada hari ini kita berhadapan dengan ledakan teknologi lah. Kalau dahulu kita nak berdakwah ni lebih kepada apa yang berada di sekitar kita sahaja. Jadi persekitaran tu yang ada pada hari ini adalah dengan lebih luas. Kita ada dengan pelbagai media sosial dan sebagainya. Ini realiti yang berlaku dan pendakwah dia sepatutnya perlu ambil ini, tapi memang ini perkara yang berlaku juga dalam masyarakat kita. Pendakwah para duat kita mengambil pot dalam media semasa dengan orang kata pelbagai lah medsos yang lain dan sebagainya. Cuma realiti yang berlaku pada hari ini kalau kita lihat sebenarnya masalah saya fikir bagaimana kita nak menghormati dalam perselisihan pandangan. Ini sebab salah satu perspektif yang berbeza lah. Sebagai orang yang Islam, kita dapat lihat para duat kita, alhamdulillah mereka memanfaatkan. Tapi kadang-kadang mungkinlah dia bila bermain dengan media ni, dia ada satu penyakit dalam buat orang kata syuhrah kan. Jadi kadang-kadang ada nak seakan-akan lah apa yang kita lihat berlaku, perspektif masyarakat tu melihat pendakwah ni saling berkelahi antara satu sama lain. Jadi isu bertembung antara satu sama lain. Yang ni sukar. Jadi bila masyarakat tengok perkara-perkara ini, dia jadi ini ke akhlak yang perlu dibawa oleh para pendakwah kita pada ini. Dan kalau bincang pun isu-isu yang bersifat perselisihan. Macam yang Prof. Emerita Datuk Yusof cakap tadilah ini kalau di negara lain ataupun di negara-negara maju mereka dah bincang pasal benda-benda yang lebih canggih lagi advance. Jadi kita ini masih lagi membuang masa dengan perkara-perkara yang khilafiah, baca kunut boleh tak boleh dan sebagainya. Ini satu penyakit dalam kalangan para duat kita. Jadi mereka lebih sibuk membincangkan perkara-perkara yang khilafiah, nak menyokong aliran ini, menyokong aliran itu. Sedangkan kalau di tempat-tempat lain mereka dah berfikir macam mana nak cipta nuklear. Ibarat macam ni lah, musuh Islam yang sebenarnya dah cipta fikir nuklear yang besar mana nak hapuskan perumpamaan lah. Nuklear besar mana nak jatuhkan ke atas kita, kita masih lagi duduk bincang, boleh ke tak boleh ni. Nak baca kunut ke tak boleh kunut kan. Ini yang jadi masalah berlaku pada ini. Jadi benda ni, ini realiti dakwah di Malaysia lah. Jadi bila berlaku macam ni, kita jadi satu masalah lah. Perpaduan, nak menghormati antara satu sama lain. Dan kita seakan-akan kadang-kadang tu saling mencari titik kelemahan. Dan titik kelemahan tu yang menutup. Orang kata satu kesalahan menutup 1000 kebaikan yang dibuat. Ini yang jadi masalah dan ini yang digembar-gemburkan dan hakikat realiti manusia suka perkara yang berbentuk hot. Orang kata berbentuk kontroversi. Barulah akan naik rating dan sebagainya kan. Jadi ini realiti yang berlaku pada hari ini lah kan. Jadi dibincangkan perkara-perkara yang bersifat kontroversi. Jadi secara amnya, kalau kita lihat secara umum dia menjejaskan lah, bagi saya lah menjejaskan reputasi orang kata bidang dakwah tu sendiri. Sepatutnya kita lebih fokus kalau kita pula ini kita lihat daripada sudut dakwah pun hanya tertumpu pada perkara-perkara yang bersifat pengajian ilmu dan sebagainya. Itu baguslah. Tapi kalau kita lihat daripada sudut sejarah, sirah para anbiya, apa yang berlaku daripada sudut dakwah ini adalah mengajak orang bukan Islam masuk Islam. Akidah itu dulu yang pertama. Anda nak lihat macam itu satu perkara. Jadi hari ini kita dakwah, jomlah buat itu, betulkan hukum fiqh. Itu pengajian dalam kelas sesuai.
Tapi dakwah yang lebih penting daripada itu adalah kita tarik orang yang bukan Islam tu, kita ajak dia masuk Islam. Itulah dakwah para anbiya, kita dapat Okey, lihat. okey. Dan Okey. itu saya punya Okey. view saya kan. Macam mana business dia punya teropong terhadap pendakwah dan dakwah dalam negara kita? Okey, yang saya lihat sebab saya banyak kawan orang bukan Islam, Cina, India, dan juga saya punya klien boleh katakan semua bukan Islam. Oh. Klien tak ada yang Islam. Jadi tapi yang kita lihat sebenarnya mereka minat pada Islam. Dan mereka cuma bila mereka lihat orang Melayu ni, jadi dia rasa macam mundur lah, yang tidak. Bila kita bincang, kita tidak bincang yang orang kata apa tinggi-tinggi, yang secara saintifik dan bijak. Dan saya setuju dengan Datuk Mahmud tadi kata lil aksar hukmul kulli, dan bila kita gabungkan dengan Prof Azizah tadi, kita kena yang positif. Maknanya dalam memperbanyakkan yang positif. Ya, sebab sekarang ni target kita milenial, golongan muda ni. Jadi macam Sayyidina Abu Bakar kata, haribuhu bimithal yuharibunaka bih. Maknanya kamu perangilah mereka sebagaimana mereka memerangi kamu. Apa? Tapi macam Prof Yusuf kata tadi, kita sibuk dengan benda-benda yang negatif sikit tu. Jadi kita nak kena yang positif. Maknanya sekarang ni kita masukkan positif. Kalau sebagai contoh, tadi saya tak sempat yang slide bawah tu, satu grup di United Kingdom, dan sekarang bukan United Kingdom, di Germany, di Amerika, semua dah ambil konsep itu. Dia tunjuk yang bahawa Islam ni orang yang happy. Kalau kita Google kan, British Muslims happy, kita akan dapat satu video yang mana tak adalah tunjuk orang Islam ni muka masam, negatif. Nak bunuh orang tu. Nak bunuh orang apa semua. Tapi dia tunjuk semua happy. Dari budak-budak berbagai bangsa apa semua happy. Jadi dia akan, maknanya positif ni, dia tidak akan ambil yang negatif. Jadi walaupun yang saya tunjuk tadi, Profesor Abdul Hakim Murad kan, Profesor tu, itu pun smart dengan pakai apa, yang smart. Maknanya bukan yang orang kata apa, bila tengok je orang Islam ni macam apa, gelap, muram, tak ada. Semua ceria. Jadi ini positif. Dan golongan muda ni yang saya cakap, macam yang AOC tadi, macam mana dia dapat menarik semua ni? Sebab dia faham media. Jadi kalau kita faham, macam saya cakap, anak saya, kalau kita tak faham, tak boleh. Sebab ni kita tengok Israel kan. Okey, macam Prof Azizah cakap, orang Melayu ni, sebenarnya orang Malaysia ni antara yang terapa ni lah. Sampai koyak Israel tu pun, IDF pun panik. IDF boleh panik sebab kita lawan dengan dia. Macam mana orang Malaysia boleh kalahkan IDF? Sampai IDF terpaksa ni, dan juga IDF tu, dia itu yang dia panik tu, dia guna orang Islam juga. Dia guna orang Arab. Dia tak guna Islam, tapi Nas Daily. Dia guna Nas Daily untuk psikologi kita, untuk apa ni balik. Dan dia guna macam-macam ni. Tapi orang Islam, alhamdulillah di barat, kita menggunakan yang sama. Kita ajak dia orang masuk masjid. Tiap-tiap Ramadan ajak orang bukan Islam apa ni, bagi makan. Jadi semuanya happy dan semua positif. Dan saya nampak kalau negatif pun ditukar kepada positif. Sebagai contoh masa kita kat UK dulu tahun berapa? Masa apa ni Islam Revolution tu. 82 tu. Jadi saya selalu jaga MISG punya kedai buku. Apa? Library. Orang Islam dia minat. Dia kata saya nak tahu Quran. Ada tak Quran? Saya bagi Quran. Begitu juga masa 911, kawan saya di UK, di US. Dia kata sebelum 911 tu, masjid di Texas tu, masjid mana tahu Texas, dia kata seminggu sekali orang masuk Islam pun susah. Tapi bila lepas 911, tiap-tiap minggu ada orang Islam masuk. Pasal apa lah? Sebab dia orang media, walaupun media negatif, tapi sebab kita boleh orang kata apa, tukar media yang negatif ni kepada positif. Jadi orang mencari, apa Islam ni? Lama-lama dia masuk Islam. Dan lebih ramai. Masa tu tak silap saya, Harvard punya tu, tahun tu sampai orang kata apa, 30 kali ganda orang nak apply pengajian Islam. Sebelum tu orang tak minat sangat kan? Tapi tahun tu 30 kali ganda ke apa tak banyak ganda. Kalau boxing kat buah tumpang tu lah. Dan sekarang ni saya lihat macam ni, saya lihat positif. Kadang-kadang maklumlah kita ni kadang-kadang orang agama bukan ustaz lah. Ustaz ni okey, saya okey, tapi macam Datuk Mahmud semua okey, tapi macam setengah orang tu dia bila ni dia kata ini tak Islam, ini tak Islam. Macam Sheila Hamzah. Saya kata biarlah kan dia nyanyi.
Sebab dia dapat dakwah 1 bilion. Orang Cina dia sebenarnya dia tak anti-Islam. Tapi kita kena faham psikologi dia, kenapa benda-benda yoga tu semua, itu isu lain. Begitu juga dia keniru dengan Melayu kot. Dia keniru dengan Melayu. Dia kena tu. Saya tengok macam Jepun kan. Saya selalu tengok Jepun, saya kaji dia punya tu. Ada seorang tu. Dia dulu macam mana dia dapat menarik dalam masa tak sampai 2 tahun 1 juta viewer dia. Daripada kosong. Orang yang introduce dia tu pun orang kata apa, tak sampai macam tu. Dapat dia punya baru 200,000 dia dah lebih. Sebab satu keikhlasan dia, satu dia dapat menarik. Apa yang dia kata, satu ikhlas. Dia sendiri cakap Jepun ni. Dia kata pertama sekali mesti ikhlas. Yang kedua kita tunjuk yang sebenarnya. Jadi kalau Islam kita tunjuk yang betul ya, dia akan jadi itu. Dia akan ambil yang positif. Jadi saya tengok dalam media, bila kita cakap positif, dalam Facebook ke Instagram ke apa, dia akan naik. Okey, itu satu. Yang kedua, anak saya. Saya tanya dia kata, "Abah, sekarang ni Abah kena live stream." Rupanya live stream ni di China ada satu tu dia jual teh je. Tapi penjualan dia berapa juta US dah setahun, 12 juta ke 10. Dia jual, sebab apa dia buat live stream. Live stream ni orang boleh engage macam Prof Azizah kata, bukan satu pihak macam yang bercakap yang lain dengar. Tak, dia macam interaktif. Jadi interaktif ni lebih ni dia kata. Jadi anak saya pun cakap dan saya tengok pun macam tu. Live stream ni di mana ada interaksi tu lebih cepat engage dengan orang, dan itu yang dakwah kita lebih berjaya. So itu kita lihat dalam Dr. Sabil Ahmad, walaupun cakap dia tidak berapa pandai dalam tu, tapi dia punya approach tu bagus. Dan di UK saya cuba tengok tu nanti Google British Muslims Happy. Dia memang satu video tu berapa minit menunjukkan orang Islam ni happy, bagi makan ke orang, jadi orang tertarik. Sebab itu saya teringat masa dibaca yang dulu kan, Why I Became Muslim, Why We Became Muslim kan, masa dulu. Orang di Malaysia, dia tuan besar British di Perak ke mana. Driver dia Ahmad, nama driver Ahmad. Ahmad ni apa ya tuan, dia akan ikut cakap ya tuan. Tapi bila semayang, minta maaf, dia nak semayang dulu. Jadi lama-lama orang ni tertarik dengan Islam sebab dia kan macam mana orang ni boleh relax. Maknanya patutnya ikut cakap bos tapi tak mau ikut. Bila nak semayang tak mau ikut. Begitu juga dengan yang seorang tu, dia pergi kat Egypt, dia tengok orang tu relax sembahyang. Jadi dia nampak positif, dia macam tertarik. Ramai orang sebenarnya tertarik dengan Islam ni, tapi bila Melayu ni, kenapa di negara kita dah berapa peratus orang Islam, orang Cina, India tak ramai masuk Islam, sedangkan di UK lebih ramai orang masuk Islam daripada Cina, India di Malaysia. Kenapa? Itu kena tahu. Okey. Ini mungkin menyangkut soal kredibiliti dakwah dan para pendakwah. Betul tak? Boleh kita bincang sikit-sikit dari segi setinggi mana, sekuat mana, sejauh mana kredibiliti para pendakwah kita lah. Kalau tadilah kata digabung dengan Melayu, orang tengok kita sebagai Melayu, bukan Islam. Begitu kan? Bukan nak merendahkan bangsa Melayu, tetapi mungkin oleh kerana sekarang ni bangsa Melayu tu dari segi ekonomi rendah, dari segi macam-macam lagi. Hantarkan seni pun tidaklah begitu tinggi sangat. Okey, boleh kita bincang sikit? Siapa nak mula? Saya lihat macam ni Ustaz, di UK kita ada profesor-profesor yang bijak. Kita ada profesor. Ini sini ke beberapa profesor? Ada Ustaz, betul. Tapi sini dalam media siapa? Dalam media yang dia panggil selfie. Anak saya panggil apa Ada term dia. Maknanya dia kata yang selfie, yang popular, bukan yang ada ilmu. Sebab itu kita tengok ustaz-ustaz kita di masjid-masjid. Saya pergi masjid. Apa yang di masjid cakap? Masa kita 5 tahun, dia cakap pasal wuduk. Masa umur dah 50 tahun, wuduk lagi. Jadi Qaradawi kata, kita tak lepas daripada toilet. Cakap pasal air. Kalau cakap pasal air tu, Ustaz, boleh bincang sampai setengah jam. Pasal sembahyang tu, pasal nak rukuk apa, boleh setengah jam. Tapi bila cakap faraid, semua tak tahu. Semua telefon saya. Ustaz yang telefon saya. Saya kata, Syekh, macam ni, macam mana? Saya tanya, kamu kan ada master, degree kat Jordan dulu, tak belajar ke? Dia kata, anak belajar, dapat A. Anak dapat A, anak belajar. Tapi anak tak faham, anak hafal je. Nampak tak? Jadi, lepas tu,
ustaz-ustaz yang cakap ni tak pernah tengok checkbook, tak pernah memahami apa itu internet, apa payment. Tetapi dalam masyarakat kita ni, dakwah di kalangan orang Melayu, inilah jenis yang sangat diterima. Sebab tu kita mungkin begitu kan? Betul. Mana kredibiliti kita, di situlah. Macam mana kita nak cuba ubah ni? Sebagai contoh, kenapa kita tak nak belajar bahasa Cina dengan Tamil? Kan? Kita harap yang orang Cina saja dakwah. Yang paling berkesan yang dakwah orang Cina kepada Cina, orang India kepada India. Tapi orang Melayu kepada Cina dengan India kurang. Itu yang kita masalah tu. Sebab kita tak faham. Okey. Kita tak faham dia. Kita tak faham manusia tu. Kita tak faham. Macam mana orang lain? Saya rasa lebih kepada ada dua tu. Satu memanglah daripada segi pendakwah tu sendiri. Kalau kita tengok dalam ini pengalaman dan juga bertemu dengan sebahagian dia orang ni. Saya baca tentang Lauren Bush. Lauren Bush yang memeluk agama Islam kan. Mungkin terkenal ke apa Azman kenal. Dia ni pemberita di Evening Standard kat London. Dia tak tahu apa-apa tentang Palestin. Dia dihantar oleh Evening Standard ni pergi ke Gaza. Adik ipar Perdana Menteri. Adik ipar Tony Blair. Adik ipar mak lain, ayah lain. Kemudian bila dia pergi tengok orang Gaza ni dengan keikhlasan dia, inilah dia tak reti cakap bahasa Arab. Dan perempuan dia pun okey. Bila dia sampai dekat Tel Aviv, jadi dia bagi tahu kepada autoriti bahawa dia pemberita. Rupanya orang Israel bila cakap pemberita dia amat sensitif. So dia kata your bag, your luggage ini kami akan hantar you ke hotel. So you pergi seorang-seorang. So dia pun pergi seorang-seorang, musim sejuk. Kemudian dia jumpa seorang perempuan Arab. Perempuan Arab pakai jubah hitam semua. Tak reti bahasa Arab, dia pun tak reti bahasa Inggeris. Tapi perempuan ni pegang tangan dia dengan kasar. Orang Palestin ni kasar. Dengan kasar dia bawa balik rumah dia. Dia ikutlah. Kemudian dalam hati dia kata, kalaulah betul dia ni teroris, nak apa-apakan dia, baguslah dia boleh tulis tempat ni. Tapi dia ikut perempuan tu. Bila dia ikut perempuan tu, dia suruh perempuan tu suruh dia duduk, dia pergi ke dalam buat teh, bagi baju tebal kepada dia. Dia kata baik betul orang ni. Itu cerita peringkat pertama. Kali yang kedua dia pergi bulan Ramadan. Dah sampai bulan Ramadan, sama juga tapi kali ini boleh sikit-sikit berbahasa Inggeris. Tapi kali ini dia pergi bersama satu kumpulan wanita. Kumpulan wanita, geng-geng perempuan lah macam kita buat dulu kapal Mas Mara dulu kan. Ya. Termasuk pemberita. So dia di antara itu dia dihantar oleh Mail on Sunday. Dia beritahu tu. Tahun 2010. Tadi 2008. Bila dia pergi sana kali ini dia pergi satu rumah orang Arab ni yang perempuan juga. Perempuan ni serve dia tea, servekan biskut kering, tapi dia sendiri tak makan. Lalu dia tanya kepada perempuan ni, kenapa dia tak makan? Lalu perempuan ni kata, kami puasa. Lalu dia kata, puasa itu apa? Jawab apa Arab ni, puasa itu ialah satu ibadah dalam Islam ni yang siang hari tak makan. Malam baru dia makan. Jadi dia tanya lagi, untuk apa ni? Masalah yang ni. Lalu perempuan ni jawab, setidak-tidaknya kami dapat merasakan betapa peritnya orang miskin. Untuk menerangkan introduction, dia takkan datang iman. Itu Islam ini mengajar kami supaya kami menghayati kemiskinan ini dengan berpuasa, susah makan sebagainya. Lalu terbayang Lauren Bush mengatakan, dia dah miskin, tengoklah rumah bertabur-tabur, makanan pun tak ada. Dan dia memikirkan tentang orang miskin. Orang semiskin dia masih memikirkan orang miskin, apa punya orang ni? Dia tak dengar agama tu. Lalu baru datang Islam, barulah akhirnya dia kenal bahawa mereka jadi begini Islam. Lalu dia balik ke rumah dia bagi tahu suami dia bahawa dia nak memeluk agama Islam sekarang ni, tapi dia ada isu besar. Dia ada 2 anak perempuan. Masa tu umur dia 48 tahun. Tahun 2010. Dia tu lalu dia bagi tahu pada anak dia bahawa sekarang dia nak memeluk agama Islam. Lalu anak dia tanya pada dia, Islam tu apa mak? Lalu dia kata, Islam itu tak boleh minum arak. Tiba-tiba anak yang seorang lagi sebelah tu kata, hore! Baru dia faham, dia kata, selama ini waktu dia minum arak, anak dia menderita.
Jadi anak dulu kita hore, mak tak minum arak lagi selepas ini. Kemudian tanya dia, dia juga tak boleh minum rokok sebab Islam tak boleh minum rokok. Jadi anak dia jadi kalau begitu boleh tak kami nak ikut mak? Jadi akhirnya anak dua-dua perempuan ni ikut dia. Ini cerita benar. Dan lepas itu dia bekerja dengan Muslim TV Network dekat London. Dan kemudian Al Jazeera ambil dia dan hari ini jadi cerita ini datang yang saya nak sebut kita punya persepsi. Jadi persepsi dia terhadap Islam ini, dia tengok orang Arab yang Azman sebut tadi kan, dengan kasarnya, dengan apa semua tak. Tapi bila dia go deeper, dia start understanding, memahami. So saya rasa dia tak boleh tinggal dekat surface tu, walaupun orang Cina. Kalau kita tanya Ravi, kita tanya Rizwanti, dekat awal tu dia pun punya perasaan macam tu juga. Tapi bila dia go to deeper, baru dia nampak dia cantiknya. Sebab apa? Jadi okey, sekarang ni macam ni kan. Bila kalau macam tu, kita katakan dalam konteks dakwah kepada orang bukan Islam, kita punya kredibiliti sangat rendah. Okey. Persoalan sekarang ni macam mana kita nak tingkatkan? Jadi kita duk merepek lama dah ni. Kadang-kadang macam mana nak buat? Macam kalau saya lah macam dah kita pun sesat dah. Macam mana nak? Kalau saya atasi? Kalau saya nak benar sih, sebenarnya sistem pendidikan kita ni memisahkan kita. Sekarang orang Cina duduk sekolah Cina, seperti Azman sebut tadi. Kemudian lepas tu kita pun, bila misalnya kita berjumpa dengan orang yang bukan Cina ke India ke dalam komuniti. Jadi kita masih berpisah sebenarnya, walaupun dah 64 tahun. Yalah. Tapi di masyarakat Barat, mereka dah bersama. Sama ada black ke apa semua. Tapi saya pergi terakhir, saya jumpa Sadiq Dr. Sadiq Al-Baum meninggal di Leicester. Saya agak kecewa jugalah di Said Foundation. Dia kata, brother, you came here 1976 dulu, 76. You tengok ada satu masjid dia. But today we have 40 mosques dekat Leicester. Dekat Leicester di Said Foundation. Tetapi dia kata, sebahagiannya tu jadi macam Malaysia lah dia kata. Masjid depan rumah dia tak pergi. Sebab masjid depan rumah tu, yang ni masjidnya orang Ghana. So orang Ghana tak pergi sana. Yang Pakistannya masjid sana. Sekali kalau nak menyambut rayanya, dia telefon dulu. Yang polo Arab Saudi, ikut Arab Saudi. Jadi dia kata, sekarang bila sampai masa ni sekarang ni, kita perlulah macam mana nak bagi kumpulan-kumpulan ni bercakap. Atau lain. Saya kata, the first step ialah, bukan nak itu, macam mana kita nak bersama ni. Nak bersama dalam segi, kita minum teh bersama, kita berkawan bersama. Tapi tak apalah, kawan dia tak nak meluk agama Islam pun. Tapi dia kemudian sampai. Ya, itu saya rasa di England tu semua orang cakap Inggeris. Tapi kita sini ada orang Melayu cakap Melayu, orang Cina cakap Cina, orang India cakap India, Kadazan cakap dia. Jadi maknanya soal komunikasi itu teruk benar. Dia satu bahasa, kita berbagai-bagai bahasanya. Jadi so macam mana nak atasi ni? Dan malangnya pula dia merasakan bahawa dia tak perlu pada bangsa lain tu. Dia boleh hidup. Ya, betul. Itu betul. Betul juga. Terutama itulah orang kita, orang Melayu lah. Macam mana? Nak sambung lagi. So itu saya cakap macam ni. Saya lihat, sekarang ni saya dah mula belajar cakap Mandarin dengan Tamil. Baru nak belajar. So apa sebelum ni saya belajar, masa saya bahas dengan Kristian tu, saya belajar bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ni mudah. Sebab dia dekat dengan bahasa Arab. Misalnya Arba tu 4. Kamesh 5. Dia Shemone tu Thamania. Jadi benda-benda tu saya boleh. Tapi bila bahasa Cina, anak saya gelakkan saya. Sebab apa? Mereka tu boleh cakap Cina. Anak saya 2 orang. Seorang tu memang orang ingat dia Cina. Kalau dia tu kan, dia pergi negara Cina, dia boleh cakap lepas kat immigration. Yang anak saya yang seorang tu bukan saja Mandarin, tapi Cantonese juga dia belajar. Dia belajar dengan kawan-kawan sebab dia bergaul. Jadi saya fikir saya pun kena belajar. Jadi saya cuba nak belajar, tapi masalahnya agak susah bahasa Mandarin dengan Tamil kalau kita tak ni. Tapi kita kena belajar. Kita nak harap. Soalnya macam mana dalam realiti sekarang ni kita nak atasi? Okey, kita tengok grup. Mungkin kita nak belajar tu susah. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita mesti ada satu orang kata apa sistematik. Dalam slide saya tu, yang saya bagi ada satu dia panggil iman. Iman tu apa dia?
Inter-Muslim Network, apatah Inner City Muslim Network. Di mana dia satu macam kita dakwah kat orang dah masuk Islam. Satu macam mana kita nak bina orang yang dah masuk Islam tu jadi lebih baik. Satu masalah lagi. Kan, jadi itu satu. Kemudian kita nak bina macam mana ada dia panggil sistem support system. Jadi di UK dia kalau kita tengok di barat, dia memang ada tu. Dia ada support system dia. Dia bukan dakwah aja. Sampai dia hasilkan, misalnya kamu dakwah kepada orang Melayu macam ni. Ini dia punya kitab untuk dakwah kepada orang Melayu. Ini untuk Kristian. Sebagai contoh, saya pergi Indonesia dulu, dia di Malaysia, nama dia Dr. apa entah. Sama ada dia CIA atau dia Mubaligh Kristian. Saya tak tahu. Tapi dia tahu secara detail. Misalnya sambal. Sambal Jawa beza dengan sambal Sunda. Dengan sambal Aceh. Sampai begitu dia tahu. Saya pakai baju apa Van Heusen masa tu. Dia tengok, dia tahu. Ini dia kata made in Thailand. Macam mana sampai baju saya dia boleh tahu made in Thailand, memang betul. Maknanya dia kaji macam mana nak dakwah kepada satu Muslim. So itu fiqh dakwah Pak Nasir dulu kata. Yalah. Kalau kita pergi tempat ni, dia kena itulah, dia kena Okey. Okey, dia kena maksudnya dulu main wayang kulit. Orang masyarakat ni dia tahu main wayang kulit. Kita guna wayang kulit. Yang positif. Tukar daripada yang Hindu punya tu kepada Islam. Begitu juga dengan cara-cara. Jadi saya lihat macam tu. Maknanya kalau kita boleh dapatkan semua ni, kita boleh macam ni. Ada 3 peringkat lah. Peringkat pertama, lepas dakwah, bina orang tu jadi Islam yang bagus. Kemudian bina dia jadi mubaligh. Dan ada dia punya, macam saya kata apa? Kitab dia. Dia kata orang Melayu ni, kalau orang Indonesia lah masa tu, nak jumpa dia macam mana, pukul berapa, hari apa, semua siap tu. Dia siap. Tak boleh buat appointment waktu maghrib 15 minit selepas. Semua dia sebut. Hari Jumaat tak boleh buat appointment semua. Jadi cara dia ada. Kita ada tak? Buku panduan mubaligh? Tak ada. Maknanya mubaligh Cina macam mana? Macam tu saya rasa elok kita sediakan. Cubalah. Okey. Di Singapura macam mana orang komunikasi? Ya, saya dapati dari segi kompetensi lah ya, kompetensi pendakwah itulah. Tidak mereka harus diberi panduan. Maknanya dalam suasana kita sekarang ni, kita harus mencapai satu level yang agak boleh dikatakan sempurna lah dalam cara kita berdakwah. Kita dah merdeka sekian lama. Jika satu buku panduan pun kita tak dapat hasilkan yang mencapai tahap yang agak canggih. Sekarang ni kita berbincang yang kita boleh assess, kita boleh beri penilaian kepada delivery, cara dia membuat dakwah beliau tu, mesej dakwah itu. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat pantau, sekurang-kurangnya jika dia perlu dihantar untuk latihan semula umpamanya, pada masa sekarang ni tidak, kita tidak ada any form of regulasi, kita tidak ada apa-apa jenis latihan, training the trainers pun tak ada. Kita biarkan, yalah itu yang perkataannya lah, kita biarkan. Yang tidak bertauliah pun ada, yang amat baik pun ada, tapi kita tidak ada suatu daftar yang sahih tentang ini adalah kelas A, ini adalah kelas B dan seterusnya. Jadi kita terpaksa sekarang menghasilkan suatu panduan, walaupun perkataan itu agak kita kata ketat, sempit, rigid. Tapi saya rasa untuk mencapai suatu kualiti yang diidam-idamkan oleh orang Islam, kita terpaksa menghasilkan suatu profil pendakwah. Dan satu badan harus melihat, harus mengawal selia. Dan jika mereka dia dapati prestasi mereka didapati menurun, tidak mencapai hasrat seluruh
ya warga Malaysia umpamanya, MDN umpamanya, yang akan diberi hak untuk memantau umpamanya. Selagi itulah kita akan menerima, saya rasa, laporan-laporan seperti yang Tok Mut risaukan sangat. Ya, kita mempunyai suatu masalah. So, di mana saja ada masalah, di situlah kita kena menangani masalah itu. Tinggal lagi siapa, siapa dan bagaimana. Tapi yang saya pasti, masanya telah tiba untuk satu pihak yang betul-betul berkecuali, non-political, yang dapat menjadi semacam suatu penanda aras dalam kegiatan dakwah kita. Sebab seperti saya kata tadi, kita menangani suatu kemurnian. Tetapi kalau dalam cara kita menghasilkan, ya, kita menjalani proses mendakwah, kebincangan begitu dirasai. Tinggal lagi kita tidak menyuarakannya. Ya, kita sedih, adalah juga, ya. Kata, kenapalah pergi ke arah itu, ya. Tapi kalau ada satu badan yang bebas, berkecuali non-political, dan di dalam jawatan kuasa itu orang-orang yang disegani, ya, pemimpin-pemimpin yang bebas, saya rasa kita boleh bermula pada langkah tersebut. Maknanya boleh menghapuskan perangai lama di mana kita punya institusi dakwah dikuasai oleh orang politik lah. Ustaz, saya setuju Datuk. Saya setuju. Bebas. Kalau boleh kita bebas lah. Bebas, macam mana kita nak membebaskan diri tu? Cuma itulah MDM. Macam tikus nak gantung loceng tu. Ini cerita sastra lama ni kan. Apa kita boleh buat kalau setakat macam, okey, kita tengok di Singapura kan. Singapura dia ada MUIS. MUIS tu dilantik oleh Perdana Menteri, pengerusi MUIS dilantik oleh Perdana Menteri Singapura. Tapi yang lain-lain tu dia tidak maknanya campur. Cuma pelantikan pengerusi dia campur. Dia penyakit tempat kita ni macam ni. Kita gunakan badan-badan atau institusi dakwah tu untuk berkelahi sama Melayu. Itu yang masalah dia. Mana kita habis masa rugi sejak 60 tahun. Jadi macam mana kita nak selesainya? Dr. Syed macam mana ni? Dia mewakili pendakwah ni. Dia buat pendakwah ni pun dia itulah dia ni. Satu masa ni mungkin 1/4 yang boleh appear dalam media kerajaan. Maksud saya lah bolehnya. Jadi 3/4 tak boleh. Betul. Buat masa ni saya macam ni lah. Kita masing-masing. Maknanya sekarang ni kita nampaknya bila dakwah ni masing-masing macam saya. Apa saya buat? Saya dakwah dalam bidang kewangan je. Ya, itu tak apalah. Ni kadang-kadang kalau masing-masing tu dia orang Kelantan kata gelewak tau. Betul. Tapi bila kita nak gabungkan tu, kalau boleh macam mana kita nak gabungkan semua? Saya nampak MDN boleh main peranan. MDN tu bolehlah juga, setakat ni orang sebut MDN lah, tapi dia pun ada masalah dia juga. Tak apa Ustaz. Datuk, kita buat macam ni. Maknanya Datuk sekarang di MDN. Yang lain tak apa, pelantikan ditukar orang, tapi kita nak kalau boleh siapkan satu sistem di mana kalau Datuk tak ada pun benda tu berjalan. Maknanya kena ada sistem. Misalnya sebagai contoh saya cakap tadi kan. Katalah kita nak ada manual. Manual tu pula kita ada spesifik. Macam dalam takaful atau insurans dulu kita belajar macam ni. Bila kita nak bagi orang tu kita ada diambil, kita petik. Macam buat kari. Nak kari, cucu ini kari. Korma, tu kita ambil ini korma. Kan macam India yang buat tu. Jadi begitu juga dalam kita punya library tu, kita ada media-media macam, kalau untuk orang macam ni, dia panggil, kalau dalam banking dia panggil manager, relationship manager. Jadi relationship manager ni, dia alat semua belakang dia. Orang ni nak zakat, orang ni nak ni, semua dia ada. Maknanya dia seorang handle, jadi dia macam dakwahkan produk tu kepada pelanggan.
apa pelanggan itu. Jadi yang sesuai, produk yang sesuai untuk pelanggan yang sesuai, dengan di belakang dia ada media-media. Misalnya kalau kita ni dakwah, okey, kita ada 100 misalnya video tentang A. Kalau sains, sains. 100 video tentang ni. Jadi kita ambil je. Orang macam ni kita macam ambil dalam database kita, bagi kat pendakwah kita, dai kita. Cuma sekarang ni bagaimana untuk nak mengadakan pusat sumber tu, bagaimana nak mengadakan SOP. Okey, kalau ada Datuk, ada orang staff yang buat kajian, maknanya satu secara volunteer, tapi satu kena bayar. Dia tak boleh semua volunteer. Jadi kalau ada orang bayar, dia akan kaji, dia akan misalnya kerja dia apa? Kerja dia untuk tengok milenial je. Jadi macam mana video-video. Dia masalah tadi kalau ada wang. Ada. Sekarang itu yang kalau masalah dia. Saya kalau dengan student saya tak suka dia kata kalau tu benda yang tidak saintifik. Jadi yang saya lihat macam ni, kalau tak ada wang kan, sekarang ni tak ada wang. Ada wang ke tak ada wang? Itu yang penting. Tak ada wang terpaksa buat macam ni. Benda tu relatif, ada tak ada tu. Jadi yang saya lihat, tak ada wang, ada cara dia, ada wang pun tak ada. Macam yang kita tengok AOC tadi kan. AOC tadi, macam mana dia boleh berjaya? Macam yang kimono mom tu, macam mana dia boleh jaya, di mana hasil, ingat tak yang ada orang India yang buat kari ayam pencen tu, ingat tak? Dia buat kari ayam pencen, jadi pendapatan dia daripada YouTube tu. Dan di sana banyak sumber yang kita boleh gunakan. Jadi maknanya kalau kita kena letak satu orang, buat satu sistem, buat satu program macam di Filipino, dia ada Filipina, ada Magno Eman, ada dengan tu, dengan seorang tu 4 juta. Dia punya 4 juta, 4 juta lah dia punya pengikut. Di mana dengan 4 juta ni dia buat duit. Nanti kita tanya Dr. Prof Azizah, boleh bantu kau? Orang komunikasi nak, saintis dia tak boleh bantu dia. Tapi YouTube tu boleh buat duit. Setiap 1,000 dapat RM5 tak salah saya. Ya, saya saya dulu pernah cadangkan supaya JAKIM ada satu center untuk dapatkan maklumat tentang intelektual yang ada. Kalau 70-an intelektual kita bilangan jari ya. Sebab sekarang kita dah ramai. Tapi kita biarkan data-data mereka ini. Kalau di barat, data ini penting. Saya tahu maklumat ini ialah bila jurnal antarabangsa ni dapat satu paper datang, dia cepat-cepat cari siapa yang nak review paper tu. Dia tahu. Dan itu komputer yang buat. Jadi kita kena ada data bank. Dengan kita ada dengan 5G ni, dengan sistem yang kuat. Kita pergi cerita kat JAKIM, apa JAKIM akan ulas. Itu yang sekarang ni kita cerita kat MDN dulu. Kita dah cerita MDN. Data dengan JAKIM ni, saya cadangkan dulu kita buat IKSIM, Institut Kajian Strategik. Bukan dalam bentuk yang itu. Dan di situlah kita akan mengumpul segala maklumat-maklumat ini. Bukan hanya setakat maklumat berkenaan kepakaran. Dan kemungkinan dengan orang kaya kita yang mungkin ada duit, dana. Dan juga tempat-tempat. Termasuk hotel-hotel dan sebagainya. So kita ada di situ. Jadi bila hendak yang maklumat, kita ada satu data bank. Tapi tak berlaku. Dan akhirnya IKSIM itu juga tak ke mana dianggap di politik lagi. Mati pun skandal pula. Ada itu yang jadi sedihnya. Sebab saya pun saya yang mengadap tuanku tu nak buat tu. Kalau ni dalam internet ada fund, dia panggil apa? Macam kita nak tolong orang, kita buka fund tu, GoFundMe. Pernah dengar tak? GoFundMe pernah dengar kan? GoFundMe. Maknanya kita nak tolong orang ni, kita kata kita nak collect 10,000. Kita buka GoFundMe sekejap je. Dalam seluruh dunia akan bantu. Itu dia. Semua dia sekarang ni maknanya dah tak perlu. Sebab itu AOC tu boleh menang. Sebab apa? Dia tak perlu badan korporat besar. Bukan tak perlu, maknanya kalau ada bagus. Tapi benda ni secara direct kita boleh dapatkan seluruh dunia. Kalau seorang bagi RM10, dah berjuta-juta boleh masuk. Jadi ada GoFundMe, ada. Tapi di Malaysia ada 10 yang dibenarkan. 10 dia panggil badan yang dibenarkan oleh Suruhanjaya Security. Kita go through. Dia setakat ni dari segi teori-teori tu kita dah faham dah. Cuma nak mempraktikkan teori-teori
macam saya, kalau tidak boleh volunteer, tapi sebab saya dah tumpukan dalam satu bidang. Bukan saya lah. Tapi orang lain. Maknanya siapa yang boleh? Tapi kita kena bayar juga Ustaz. No choice kena bayar. Kerjanya berterusan. Dia tak ada berhenti, dia berterusan dan makin lama makin berkembang. Dia bermula dengan mendapatkan maklumat tentang expertise ataupun kepakaran yang ada dan di mana kepakaran itu ada. Macam Datuk cakaplah, siapa nak kumpulkan ni kena ada bayar orang. Kita kena bayar satu kerani misalnya untuk kumpulkan semua ni. MDN kena bayar seorang kerani. Kumpulkan. Nak kumpulkan data akademik Islam pun tak selesai bertahun-tahun. Nak putus dana lah kan, tak ada orang ni, tak ada ni. Kalau ada macam universiti senang, tapi MDN boleh buat tu. Kita boleh buat GoFundMe, tapi kena ada orang lah. Dan malam betul, kita adalah negara yang dalam perlembaгаannya ada Islam. Tapi jabatan yang ada tidak mengumpul maklumat tentang orang Islam. Okey. Jadi kalau kita cakap kasar, orang kata kita benci Kak Jakim. Betul. Kadang-kadang kita cakap kasar dengan orang tu, kita sayang. Datuk ada tak kena macam Datuk punya, kalau bukan MDN pun, Kak Jakim ke yang boleh kita yakinkan orang tu untuk bayar seorang dua untuk buat benda kerja-kerja macam ni? Dia macam ni dan baguslah juga kita ni, ini mungkinlah kita santai macam ni kan. Sebenarnya pengalamannya orang lebih suka bagi kereta mayat daripada perjuangan yang kita nak perjuangkan. Kalau masjid minta kereta mayat 1 dapat 3. Kalau kita kata bagilah dana untuk kita nak bina suatu pusat sumbar untuk apa semua sekali. Orang kata, iya ke awak ni. Saya pergi ke satu negeri tu, nak minta tanah untuk nak bangunkan, nak menyelesaikan pondok. Pembaziran otak, pembaziran apa. Kita duduk pondok-pondok di Malaysia ni kan. Akhir kita melahirkan orang yang haprak. Itu orang pondok bawah kat saya. Tapi kita cuba nak selesai. Kata, tolong bagilah state ni bagi 200 hektar. Kita nak buat satu projek nak menyelesaikan sistem payung dulu. Dia kata ni MDN ni nak membanyakkan bank tanah dia ya. Cuba tengok. Sedangkan saya ni tak ada sejarah rasuah pun saya ni, tak ada gelap duit orang, tak ada. Tapi masih lagi dia. Itu yang susah tu. Tapi ada juta-juta tu tak senang saja. Jadi macam mana kita nak pecahkan tu? Sekarang ni kita sekadar mengharapkan orang politik memecahkan kita. Tetapi sebenarnya kita terlampau mengharap orang politik. Betul. Jadi orang politik ni kerja dia macam tu dah. Bercakaran. Ada. Jadi biarlah dia bercakap sama dia. Jadi kita tidak politik ni. Kita duk marah ke orang politik je. Saya jadi panel ni. Datuk macam ni. Kalau ada tu, kita macam ni. Kalau MDN, ada seorang dua staff yang boleh serapkan. Ataupun staff yang ada berapa orang. Jadi, kalau Datuk setuju, saya boleh pergi MDN dan tengok Datuk punya atau borak-borak dengan staff-staff di MDN dan mungkin kita boleh kenal pasti seorang dua yang boleh buat kerja ni. Dia macam ni, dia kena satu pergerakan secara besar. Tapi buat masa ni tak boleh Ustaz, masalahnya. Tak masalah ni sekarang ni baru saja kita habis mengumpulkan lebih kurang 40 pertubuhan dakwah senegara. Perlu database. Kemudian kita nak jemput Perdana Menteri bagi ucapan pun susah. Tak payahlah. Tak payah. Kita perlu pada autoriti. Kemudian baik nak dapat sokongan JAKIM, nak dapat sokongan Yadim, nak dapat sokongan apa badan-badan korporat apa semua sekali. Jadi masing-masing seolah-olah apa tu wamahum bisukara macam mana apa tu Dr. Said mana seorang orang sibuk dekat dengan kiamat apa semua lakum dinukum kamu kerja kamu. Ini yang menjadi masalah kepada masyarakat kita. Jadi saya rasa dalam hidup kita ni kita ada pengalaman juga duduk dengan komuniti yang berbeza kan.
Saya tengok jauh sangat komuniti Islam Melayu kita dengan kalau dulu masa duduk tunjuk perasaan sekian kan. Jadi saya duduk di tempat itulah tempat bank yang saya duduk atas sedikit tu. Dia kata hari Selasa ni, dia kata jalan jam, jalan macam mana ni? Saya nak keluar. Kata you nak pergi tunjuk perasaan you? Dah, saya nak bagi kerja kat bank. Yang duk tunjuk perasaan tu Melayu. Itu ceritanya. Jadi pam. Akhirnya kita makan kuah, orang makan isi. Jadi cerita yang macam. Jadi macam mana kita nak pecahkan? Nak pecahkan benda ni. Saya kalau, ialah saya redah kita kira lah orang nak marah-marah lah. Kalau badan-badan kerajaan ke. Cumanya dari segi yang kita boleh mengharapkan badan-badan korporat yang tapi badan korporat pun dia ada. Saya pun tahu duit wakalah. Kita duit sikit tak apalah. Duit wakalah. Sekarang ni korporat besar dia bayar zakat kepada Mawid. Dah. Betul lah. Mawid tolak balik. Dia kata, okey, sebahagian daripada duit ni kamu bayar sendiri, kamu apa-apa sendiri dan sebagainya. Juta-juta tak beku. Mana boleh? Datuk kan dalam tu, Datuk suruhlah. Suruh dia orang apa tu? Macam saya, betul kami di Zurich. Bukan yang saya punya. Dia tempat lain. Okey, tempat lain. Nak cerita macam ni. Bagaimana orang-orang kita tidak mempunyai suatu wawasan yang jelas untuk membina bangsa. Kalau dia tu seorang pengarah korporat yang hebat, dia fikir tentang korporat dia ya. Betul. Itu masalahnya. Jadi katalah pasal semua orang sebut MDN. Bukan senang MDN dapat RM10 daripada mana-mana institusi kerajaan atau korporat tu. Ini yang menjadi masalah kita. Tapi tak tahu nak tolong bagi tahu, bagi nasihat lah. Saya pun happy kalau dengar gini. Nasihat bagaimana memecahkan yang kita ada apa semua sekali itu. Saya dah tak di Majlis Syariah Zurich lagi. Kalau tidak kita boleh recommend untuk bagi MDN. Jangan cerita macam itulah. Maknanya bukan soal saya, awak. Soalnya masyarakat kita tu. Itulah. Tapi ialah mungkin kelemahan kita ialah para pendakwah pun lemah sebab dia tidak tahu macam Prof Azizah kata kaedah komunikasi. Bagaimana kita nak berurus dengan orang. Macam Prof Yusuf kata kita masih negatif. Macam pula apa tu semua orang kata. Jadi benda-benda macam ni saya rasa sekarang ni saya sendiri, saya balik pada para pendakwah sendiri. Balik pada para pendakwah sendiri. Seriuskah kita untuk melakukan dakwah kita, terutama sekali mendakwah orang-orang bukan Islam dan sebagainya. Sekarang ni kita bermain bola dan sepak gol sendiri. Jadi orang panggil kita kuat berlari, tetapi orang panggil berlari di tempat yang sama. Kata dan sokan juga. Atau berenang Ustaz. Berenang tangan kaki bergerak-gerak, bila tengok tak bergerak. Tempat yang sama. Apa tu? Dia masa sekolah dia kata dia betul. Itulah dia tempat yang sama. Tak bergerak. Tempat yang sama. Lagi setempat. Mana nak selesai ni? Ya, Datuk. Boleh saya respon sikit ke? Respon. Jangan minta saya duduk terus. Lihat ni, Datuk, sebenarnya. Dalam konteks dakwah di Malaysia ni, kita cabaran tu banyak sebenarnya. Kalau ni saya nak kritik tu jugalah kan. Ada sistem pendidikan kita yang bersifat dual. Sistem pendidikan yang tidak berteraskan. Dia gini, Dr. Syed. Tak usah duduk baliklah pada teori-teori besar kita. Pendidikan, nak baiki sekolah, nak apa. Tuan Haji Azman kata tadi, ada satu grup kecil budak tu kan, yang hak Cina, hak kaya tu, tidak budak-budak tu ya, apa dia panggil tu Instagram apa tu kan? Ya itulah saya pun tak tahu tu. Instagram apa semua dia pakai tu Tapi saya lihat macam benda tu perkara yang penting jugalah. Itu di antara cabaran-cabaran yang kita hadapi lah. Dan hari ini pun kalau kita lihat pendakwah-pendakwah yang ditonjolkan pun kebanyakannya adalah berdasarkan kemasyhuran yang popular. Jadi yang pendakwah yang macam apa orang kata memang dalam bidang dakwah, profesor-profesor di universiti yang tak lawa, yang tak handsome, yang tak lawa tu duduk di belakang.
Tak, duduk Ini belakang. yang perlu diketengahkan Masa kita, rupanya dalam masyarakat kan, di media-media arus perdana dan sebagainya kan. Jadi bila Ha-ha. kita bawa apa orang kata pendakwah yang ada pada ini, jadi sibuk nak nanti Dr. Syed, ya. kalau kita komplain macam tu, kita kata media tidak bersikap adil terhadap para pendakwah yang ada kebolehan, ada otak, ada pemikiran. Cuma dia munculkan yang popular apa semua sekali lah, yang lawa, yang senyum dia menarik. Tetapi dia kata masalahnya kalau bawa muka Rating macam rendah. awak tu, rating jatuh. Okey, saya nak kongsi pengalaman. Saya nak kongsi pengalaman YouTuber Jepun. YouTuber Jepun ni dia tak handsome. Bila dia bawa seorang perempuan Iran yang lawa yang boleh cakap Korea, rating dia naik 800,000 sebab perempuan ni. Tetapi bila perempuan ni sendiri yang lawa ni buat tak berjaya. Jadi saya tengok macam mana boleh dia yang tak handsome, bila dia bawa perempuan yang lawa ni berjaya, tapi perempuan yang lawa ni buat sendiri tak berjaya. Rupanya saya kaji, dia ada unsur-unsur lain, bukan unsur lawa aja, unsur package dia, humor dia, apa semua. Jadi benda-benda ni boleh dilakukan, tapi untuk sekarang ni yang peringkat immediate, majlis dakwah boleh ambil seorang pekerja yang kita akan latih dia supaya dia dapatkan dana. Kerja dia dapatkan dana je dulu. Itu kalau nak lah. Okey. Saya ambil. Ya, Datuk. Okey. Yes. Selebriti sekarang ni, selebriti yang popular sekarang ni adalah pendakwah wanita. Itu adalah suatu kuasa yang belum lagi digunakan ataupun diaplikasikan oleh Datuk. Jangan lupa ya Datuk, mereka mempunyai following yang agak tinggi. Datuk tahu maksud saya, selebriti manakah yang popular sekarang dalam media siaran kita. Kalau mereka dikumpulkan, digabungkan dan diminta pertolongan mereka, saya rasa mereka akan lebih berjaya lah. Kalau Datuk Mut selama ni kurang berjaya, mungkin mereka boleh memberi suatu cadangan yang lebih menarik untuk para orang-orang korporat kita. Mana memunculkan mereka itu ke depan. Saya cadangkan mereka yang pergi Tok Mut tak payah ikut lah. Gitu deh. Jadi saya orang Melayu ni masalah mengejutkan juga orang lah. Okey, itu satu idea. Itu idea komunikasi yang kita boleh cuba consider. Macam itulah Tuhan Haji Azman pun ada dia. Okey. Jadi makna ya? Saya nak tambah satu perkara lagi tadi yang dalam bab yang media perdana, arus perdana dan sebagainya. Itulah sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Azizah tadi. Mungkin satu juga yang boleh dibuat para pendakwah yang sering kali dilihat bertentangan ni dibawa dalam satu sidang meja yang sama untuk membahaskan isu yang harmoni yang boleh menghubungkan antara mereka ni tadi. Walaupun sebab biasanya mereka ni pengaruhnya ramai sebab mereka ada follower Telegram mereka ni. Jadi mereka ini kalau ditonjolkan dalam satu perbahasan diskusi yang harmoni yang mungkin dipengerusikan mungkin oleh Datuk sendiri sebagai MDN yang menganjurkan, mana kita bawa mereka ni dalam satu bincang satu isu yang harmoni yang tidak lagi memperlihatkan kata perspektif negatif kepada masyarakat. Nantilah kita selesai pokok-pokok saya nampak dulu. Kita miss yang China dengan India kat sini. Kita tumpukan pada yang kita nak dakwah yang bukan Islam ni macam mana sekarang ni? Kita belum selesaikan. Kadang-kadang kita jemput juga. Cuma tidak setiap minggu. Maksud saya, kita punya strategi nanti. Strategi masa depan macam mana kita nak dakwah kepada orang Cina dengan India. Itu yang betul. ada lagi. Sekarang ni kita dalam kita punya kumpulan tu sudah ada kesedaran untuk lebih menumpukan kepada orang-orang bukan Islam lagi. Jadi yang tu kita dah cuba selesaikan. Cuma masalah sejauh mana sokongan kerajaan. Satu, kerajaan tidak akan berbuat sendiri tentang dakwah kerana nak menghormati orang bukan Islam, bahawa kerajaan kita adalah kerajaan adil.
macam Prof Yusuf kata tadi lah, tak naklah mendakwah, kajian ni tak nak mendakwah lah, tak boleh. Tapi masalah laginya kalau tidak boleh begitu, bagilah sokongan kuat dari segi dana atau tenaga dan sebagainya. Ni kalau kita nak pinjam staf daripada JAKIM ke, daripada Yadim ke, seorang dua tak di pejabat MDN, tak bagi, suruh tanya Perdana Menteri baru boleh. Ini masalah pentadbiran dalam masyarakat. Maknanya kelemahan institusi agama. Itu teruk. Jadi kalau kita cakap orang kata kita ni macam orang kata kufur dengan institusi agama kita kan. Tapi tunggulah saya cuba guna idea Prof Zah dulu. Kumpulkan yang cantik-cantik lawan. Ayo pergilah pokok korporat ni bawa balik sebanyak mungkin. Jadi macam Kasim Baba. Okay. Mungkin satu idea yang bagus jugalah. Tapi sekarang ni kita sedang bekerja kuat bersama kita untuk membentuk satu gerakan yang itulah itu insya-Allah kita buat. Cumanya banyak lubang-lubang yang kita perlu faham sebelum kita bermula dengan baik. Tapi kumpulan popular tadi tu asalnya kena guide juga. Takut nanti dia timbul isu yang jadi masalahnya. Dia baru kenal Islam, kenal cara ni baru 2-3 hari selepas. Kerana dia jadi popular tu. Dia terbawa-bawa dengan itu. Maksud Prof Azizah ni yang sudah sangat-sangat established, pendakwah yang popular. Ya. Okay. Dia orang ni pula dia tak nak give program kita tu gugir satu hari dia tu kalau ibarat orang menoreh kita agak rugi kita keping dia hari tu. Itu perkara yang perlu diberi perhatian. Saya adalah wanita yang tidak percaya untuk mengkomoditikan wanita ya. Tapi saya rasa wanita-wanita selebriti yang berjaya sebagai pendakwah adalah suatu perkara baru yang saya saya rasa sukacita sangat melihat mereka ya di kaca TV mempunyai followers yang begitu banyak dan cara persembahan mereka juga menarik ya. Jadi program-program tersebut berjaya menarik tontonan ya, struktur tontonan yang lebih banyak ya daripada wanita dan juga bukan wanita, dan harapan saya akan mempamerkan ciri-ciri positif secara tidak langsung kepada kumpulan etnik lain di Malaysia. Bahawasanya tentu sekalinya bukan Islam yang negatif, bukan Islam yang dark, Islam tu yang menakut-nakutkan, tetapi wanita yang petah bercakap, wanita yang independen jugalah kira, dan kemungkinan mereka juga adalah mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang tetap sebagai broadcaster ya dan sebagainya. Dan mereka tidak mengharapkan apa-apa pendapatan daripada apa yang mereka usahakan. Saya melihat ini sebagai suatu memperkasakan jugalah ya. Dan barangkali mesej mereka akan lebih disenangi ya, tidak bercorak konfrontasi ke apa ya. Mungkin dari segi kejayaan mereka itu mereka berjaya membuat suatu mesej yang mudah diterima lah. Apa yang dia orang kata konsep pemujukan ya, melembutkan kaedah mereka, melembutkan orang menerima dengan senang hati ya. Itu maksud saya. Tidak mesti orang perempuan, lelaki pun banyak apa juga kan. Dan di barat Cat Steven belum tentu. Cat Steven Yusuf Islam. Kemudian Muhammad Ali bila bermula Islam, dia tak cakap banyak pun tentang Islam tu. Dia bercakap tentang bagaimana dia menemui Islam. Itu frontliner lah. Itu frontliner dia. Dan saya melihat begitu juga Azman kenal Ahmad Budempa dekat betul. Dia kahwin dengan orang Melayu. Bukan Singapura. Gitu okey. Dia bukan padri, dan saya rasa dia orang ceritakan bukan tentang nak cerita tentang Islam, dia cerita bagaimana pengalaman dia boleh merubah diri dia menjadi Islam. Itu yang nak dengar. Dan dia punya fan dia atau followers dia tu cukup ramai. Maklim gitu juga bagaimana dia melihat itu. Itulah konsep soft power ya, Prof. Konsep
soft power itu ya, Soft power, kuasa halus itu ya. Seperti pemain bola, ya, Mo Salah dan sebagainya. Dia tidak berdakwah, tetapi dengan bermain bola dengan begitu bijak, ya, dia memberi suatu imej yang cukup kuat. Itulah yang kita harus ya pamerkan dalam dakwah kita, bahawasanya Islam is about being kind. Islam is about being the true path. Ini adalah saya lah semurni-murni kandungan dalam hidup kita ya, adalah cara hidup kita dan agama kita, dan memerlukan suatu tindakan yang cukup waspada, yang cukup bijaksana, dan saya rasa boleh ya kita buat jika lagi nak mengharungi benteng-benteng budaya, benteng-benteng, maybe sekarang ni maybe Prof Mut bercakap lebih kepada benteng kewangan ya Prof. Ya, malu nak cakap dari segi itu. Malu nak cakap dari segi itu. Sedangkan kita sebuah negara yang mempunyai, dikurniai sebegitu banyak oleh Allah Ta'ala, dari segi hasil bumi, dari segi produktiviti, dari hutan rimba ya, kita harus bersyukur dan harus mendapat ya pulangan-pulangan yang baik untuk kita lebih mengusahakan program-program kita. Itu sajalah. Sekarang ni pulangan ada, tetapi dari segi pembahagian pulangan itu tidak sebagaimana yang sepatutnya lah. Tapi maknanya kami pun sambil belajar, berforum belajar, kemudian jumpa belajar, tak apalah. Nanti kita cuba ada takeaway hari ni, kita cuba apply sikit macam mana balik, dan kalau perlu saya kontak dan semua ni. Baguslah juga dari segi tu. Okey, kita ada 1-2 minit lagi kalau siapa dia nak. Ini kita tak ada simpulan ni, kita gitu aja, lepas saya tutup lah. Tapi baguslah Ustaz, Datuk, kita dapat kumpulkan semua nanti, jadi kita boleh hubung kembali lah. Yes. Sebab tu saya semua bukan habis kat sini je. Tak. Kita tak akan habis di sini segap. Ini panggil bermula. Ini biasalah. Okey, sebenarnya ini satu daripada cara kita mengumpulkan data yang kita kata tadi dengan cara yang, tapi ada yang lari keluar. Bila kita ajak forum, dia masuk, lepas tu dia duduk 3 minggu tak ada orang jemput sekolah, dia lari. Itu satu hal juga. Okeylah, saya begitulah tuan-tuan sekalian, saya rasa santai perbincangan kita itu lebih baik daripada perbincangan yang resmi. Kita boleh kadang-kadang sampai kepada satu idea yang tertentu, dan saya bagi pihak tuan-tuan berkewajipan mengucapkan banyak terima kasih kepada 4 orang panel kita yang sabar dengan kebebalan dia punya moderator membawa perbincangan ini memaksa mereka itu bercakap dan sebagainya. Jadi saya pun tahulah sama ada panel ataupun penonton kadang-kadang dia dah lah pendek-pendek sajalah perbincangan ini, tapi saya mengharapkan kita boleh jadikan perbincangan ini sebagai satu simpanan untuk orang-orang akan datang meneliti apa problem, apa perbincangan, solution yang kita ada dan sebagainya. Jadi untuk research kita dah ada satu kumpulan yang cukup baiklah. InsyaAllah. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Saya dengan ini mengucapkan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.